warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang berusaha, Tuan Nazir dan jawatan kuasa masjid, ibu ayah, para jemaah muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, adik dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul dalam masjid yang kita kasihi ini, dalam forum kita yang bertajuk apa tadi? Dunia di tangan, jangan. Maknanya semua dah bersedia dengan tajuk kan? Tadi bukan saya tak ingat tajuk tu. Maknanya kita bersedia dengan perbincangan berkenaan dengan dunia di tangan, jangan sampai ke hati. Dan kedua-dua panel kita semua kenal, alhamdulillah. Pengacara pun dah perkenalkan tadi. Yang sebagai saya pertama ni Al-Fadhil Ustaz Dr. Habib Syarah UKM. Dan di ujung sana yang tengah telefon yang manis tu Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi. Dua-dua ni saya pun sedikit saya minat. Ustaz Izhar selalu saya tengok dia dalam TV Bismillah, TV Hijrah, orang perdana. Ustaz Abdullah Khairi yang kita selalu follow dalam YouTube. Alhamdulillah kita tengok dalam YouTube pun kita terkejut juga. Tak tahu lagi lah, tak duduk dalam masjid lagi. InsyaAllah, alhamdulillah. Persoalan yang akan dikongsi oleh para panel kita insyaAllah moga-moga memberi manfaat kepada kita semua. Saya sengaja tadi saya tulis sikit dekat Facebook, share iklan forum malam ni, dan tanyalah friend-friend di Facebook, tajuk dunia di tangan jangan di hati. Apa persoalan-persoalan yang sewajarnya saya sebagai moderator tanya ahli panel kita, jadi supaya manfaat dapat kepada yang hadir malam ni. Banyak sangatlah soalan yang diorang cadang. Cuma tak apalah, saya baca satu dalam banyak-banyak soalan, ada yang paling menyayat hati. Soalan untuk ahli panel, siapakah antara Dr. Izhar dan Ustaz Abdullah Khairi yang paling hampir handsome dengan moderator? Ini paling menyayat hatilah. Jadi kita nak terus pergi pada perbincangan pertama. Kita lontar pada tanggung dulu tadi lah. Tentang tajuk kita minta Ustaz Izhar mulakan dulu. Apa maksud yang kita nak bincang dunia di tangan jangan di hati? Saya bagi masa sekitar 15 hingga 20 minit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya kasihi sahabat saya Ustaz Said Nur Hisham, yang mana saya juga antara peminat beliau dalam halaqah. Kalau tengok halaqah ada muka Ustaz Said, tengok baju pun ada halaqah, punya taksub dengan TV 9. Tak tengok rugi. Sahabat panel yang sangat serasi dari dulu kini dan selamanya, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah kerana dalam keadaan hujan yang begitu lebat ini kita dapat bersama-sama berada dalam rumah Allah. Bukan senang kita nak datang, nak bekerja-kerja daripada pejabat, datang-datang terus datang masjid. Tadi tengok ada orang buka baju dalam kereta, nampak dia buka baju, cuma saya tak nampak secara gini. Mungkinlah kalau nampak tu hilang Al-Quran pun ni. Tapi tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, sebab
tak lain dan tak bukan kita nak kejar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah janji kepada kita akan mempermudahkan urusan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sebut tentang dunia, ramai orang ingat dunia ini kita kena tinggal terus. Sebenarnya kita kena kembali kepada Al-Quran. Kita ni manusia Tuhan, kita ada fitrah yang Allah sebut fitrah Allah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah yang Allah bagi takkan berubah. Ini ada pada setiap manusia. Dan Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 14. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'am wal hasb. Al-ayat. Allah kata apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia ini Allah dah hiaskan dalam diri dia ada nafsu syahwat. Nafsu syahwat tak boleh, kena jaga. Memang nafsu syahwat kena layak, betul tak? Itu sebabnya kita disyariatkan berkahwin. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Kita orang lelaki tengok orang perempuan macam mana perasaan? Macam mana? Nah, orang kata boleh nah. Tengok Gelar tu apa Ustaz? Gelar tu apa yang benda ni sih? Gelar tu naik nafsu lah. Tergantung ayat orang. Orang kata bagi gelar. Orang KL kata bernafsu. Lelaki tengok perempuan steady, betul tak? Kalau tengok perempuan Allah Akbar, naik bulu roma naik dulu. Lepas tu mau yang lain. Tadi yang Ustaz tengok tukar baju nak kereta lagi gempak. Betul lagi. Sebab agak rasa. Tapi tak cerita itu standard fitrah. Jangan risau orang perempuan. Tengok orang lelaki biasa. Tengok Ustaz Said. Tengok Ustaz Said. Tengok jangkuk pada kau. Tapi tak cerita tengok tu. Ada orang itu standard tapi kita jaga. Tengok astagfirullahaladzim. Buat laki orang. Allah Akbar. Gimana nombor 2. Jangan harap sebab dia takut ini. Jangan risau nombor 2 dia takut. La ilaha illallah. Kalau kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil saja. Di bawah. Ini tunggu nanti. Kau tahu apa? Itu standard. Itu Allah kata aku bagikan nafsu kepada manusia, lelaki. Nak kepada perempuan nak kepada lelaki. Itu standard. Tapi gunakan caranya. Gunakan nafsu. Ada perasaan ataupun nafsu nak kepada harta, itu standard. Daripada motor, ada perasaan nak naik kereta, betul. Cumanya kereta tu kita mula dengan berapa pendapatan kita. Kalau pendapatan kita layak untuk naik Viva dulu. Lepas tu naik sikit, itu standard fitrah. Jangan orang kata tak apalah, aku beli Viva ni sampai mati insyaAllah Viva. Jangan. Saya tengok Ustaz Allah, dia punya dia punya permulaan dengan kereta yang motor. Dengan motor kapten. Sekarang tuan Allah Rabbi. Semua kereta dia. Semua kereta dia. Tapi dia okey lah. Awak kereta Camry kata 200 tuan. 200 kilometer sejam. Nak cerita bagi. Itu nafsu. Bawa-bawa ni sebut lah. Kalau lah nampak baik-baik dia. Itu nafsu. Saya kata tak apa. Sampai masa nanti insyaAllah pakailah tu. Cuma dan tuan-tuan itu nafsu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, semua nikmat dunia ini ataupun nafsu-nafsu dunia ini kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan silap orang kata nafsu tak boleh layan. Nafsu perlu dilayan. Sebab Islam syariatkan perkahwinan. Islam syariatkan jual beli dan mengharamkan riba. Islam mensyariatkan kita boleh berhibur, tapi hiburan yang bagaimana? Itu kita tahu. Jangan kita berhibur dengan membelakangi syariat. Tak boleh. Jadi tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran juga berhubung tentang nikmat dunia ini juga. Allah kata apa? Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa kata Allah? Gunakan. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Yang dunia, yang akhirat ni kamu jaga betul-betul. Kamu kerja betul-betul. Kamu buat betul-betul. Sembahyang jangan tinggal. Ada kenderaan, gunakan kenderaan itu ke jalan Allah Ta'ala. Tetapi kata Allah
nasibaka minad dunia. Jangan sekali-kali kamu lupa akan dunia, sebab dunia akan bawa akhirat. Tuan-tuan, saya nak kongsi satu pengalaman. Mak nak tak lagi, mak ni terlalu seru kan? Hadis dah. Untuk orang tak mandi petang dia tak boleh. Hadis dah, dia macam kembang ni. Tuan-tuan, suatu hari saya ceramah di Bucu. Oh, ni bagus dah. Mic sangat penting, tuan-tuan. Semalam mic dia terang, saya bangun pagi tadi terlalu. Betul? Punya pasal di kuah buat kan? Bosok mic buat. Tapi apa tuan-tuan? Apa? Sebab aku tahu lah, lepas ni dia bagi aku kuat-kuat. Baik aku bagi dia siap-siap. Kami dah lama tuan-tuan, biasa dah sana ni. Tuan-tuan, benar sekali tuan-tuan, saya ceramah dekat Pucuk, saya ingat lagi. Bila kita ceramah, apa ceramah tu alhamdulillah, masa tu tentang maulud Nabi tu. Jadi masa tengah makan dekat satu masjid, kita makan dalam talang. Kemudian ada seorang hamba Allah dekat, pakai sorban, pakai jubah pun agak nampak dusu. Lantas saya pun bertanya kepada dia, kerja kat mana? Oh, saya buat roti canai Ustaz. Oh, buat roti canai, orang apa? Kat mana kedai? Tak, saya buat dekat tumpang kedai orang. Tak, kenapa tak buka warung sendiri? Payah Ustaz, saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk berdakwah. Saya kata sudah. Dakwah pun tak. Jangan lupa forum. Tak, saya keluar dakwah tabligh. Oh, bagus, saya kata bagus. Tanya orang macam dia, tabligh ni antara yang terbaik lah, sebab dia boleh tutup rumah orang. Jangan orang boleh tutup, saya tak berani tutup rumah orang. Tunggu ni. Tak berani. Dia kok dia dah. Dia tutup pintu, saya keluar. Yo, semayang. Oh, tuan-tuan, ada orang nampak saya tabligh tu pakai kopiah. Nak pergi mana Pak? Nak bagi tahu apa saya nak pergi dah, ikut bawa pergi semayang. Hebat orang tabligh tuan-tuan. Tapi dia silap. Dia tabligh saja, tapi tak mau kerja. Saya pun sembang dia tengah pakai roti canai. Saya kata dia roti canai buat. Tak. Ni pergi ke dia mama. Apa tak buat awak punya? Bagi ni jual dekat masjid dapat jual ikan. Tak Ustaz, saya bawa balik daripada luar berdakwah. Dia orang 4 bulan ke apa. Oh, okey. Lepas tu saya tanya, dulu buka pula warung, saya bagi cadangan. Tak sebenarnya Ustaz, saya buat sampingan ni. Saya ni sebenarnya engineer. Engineer. Ganggu kepada saya, sebab tengok cara dia pakai tak macam engineer. Engineer nak logik selalu kan. Lepas tu saya kata, engineer kat mana? US. Dekat USA. Saya tanya berapa poin dia dapat? Alhamdulillah Ustaz, 3.60. Dekat US 3.60 dapat B. Saya kata la ilaha illallah, bukan senang. Ambil bidang apa? Ambil mechanical engineering ke apa? Electrical yang payah. Dua. Electrical ke? Ini sama. Electrical. Yang payah bukan electrical engineering. Saya kata Masya Allah, kenapa tak belajar? Dia kata Ustaz, saya 5 kali dah minta kerja Ustaz. 5 kali? Masya Allah. Kat mana? Syarikat sikit ada suruh tu 3-4 syarikat. Saya kenal lagi syarikat tu. Takkan dia orang tak minta sebab yang saya tahu, mechanical engineering atau electrical engineering ni sangat diperlukan. Jadi dia pun bagi tahu, dia kata Ustaz, 5 kali pergi minta tak dapat Ustaz. Awak pergi minta macam mana? Saya dah agak dah. Saya pakai yang sunnah tak Ustaz? Sudahlah. Dia pakai jumpa, pakai sumpah jamu, dia mahu. Saya kata, sudah. Jadi awak pergi macam ni? Ikut sunnah Ustaz. Dia orang tu bukan nak pada sunnah Nabi. Biar saya boring lah. Biar saya buat roti canai daripada saya kerja tempat-tempat yang tak minat kepada sunnah Nabi SAW. Saya kata gini lah, tak boleh. Kita ni berdakwah juga. Berapa ramai kawan-kawan saya engineer, gaji 30,000 keluar dakwah. Itu bawa betul 3 hari keluar dakwah. Tapi duit Masya Allah banyak. Sebab nak berdakwah ni perlu ada duit. Betul. Takkan nak anak bini tak makan. Kamu tak kahwin? Tak kahwin berapa umur? 29 tahun. Allah Akbar. Mungkin tak kahwin lah. Tu lah kata. Nak beri juga tapi siapa nak kita? Memang sebab tu dah ada kerja ni. Saya kata gini, bagi nombor telefon. Sekarang ni hang kena ikut Ustaz. Tadi hang belajar Ustaz kan? Betul Ustaz. Sekarang hang dah ambil ilmu lah Ustaz. Kalau tak, ambil betul-betul Ustaz. Kalau Ustaz tak reda, tak dekat itu. Ustaz jangan gitu Ustaz. Jual ni kan. Ustaz jangan gitu Ustaz. Apa saya? Tahu kok. Kita ikut kan. Bagi nombor telefon. Dia pun bagi nombor telefon. Nanti akan ada orang telefon, panggil pun kita dulu. Ikut saja cakap akan orang. Kita tembok je lah. Tak ada pun tak tahu siapa dia nak jumpa. Tapi nak bagi semangat pada orang muda. Betul tak? Saya pun jumpa dengan seorang tafsir.
Tan Sri ni dia ada syarikat oil and gas. Nama pakai nama pun. Syarikat oil and gas. Saya jumpa dia, Tan Sri. Saya ada seorang hamba Allah ni. Dia ni saya jumpa budak-budak ada sertifikat kalau boleh ambil. Tan Sri ambil dia, betulkan dia Tan Sri. Sebab dia ni tak nak kerja. Dia 3.6 rugi Tan Sri. Betul tak? Memang saya kebetulan nak mechanical engineering. Electrical engineering nak letakkan di Dubai. Allah Akbar, bolehlah sangat Tuan Sri. Tolong ambil nombor telefon kau. Tak pasal saya kau. Cuma satu, jangan takut Tan Sri tunjuk pula. Dia ni macam ni jadi dia. Kamu tak terurung, Bismillah tak terurung. Sebab kuat sangat bertakwak dia. Jadi saya pun cakap, tolong Tan Sri tolonglah. Jadi dia pun tak apa, tuan-tuan, Tan Sri telefon semua. Dia kata, ini nama sekian-sekian kan? Abdul Aziz kata dia. Ini nama Abdul Aziz kan? Ya saya. Okey, boleh tak nanti dalam 5 jam lagi saya punya driver akan datang ambil. Ikut dia. Tuan-tuan tahu dia nak panggil ke dulu. Driver dia bawa, ambil dia ikut. Dia ikut, aku jadi ikut tu. Dia pergi ke Taman Tun Dr. Ismail. Dekat situ ada wan utama. Tan Sri tu buat suruh driver ni ambil kad kredit, bawa orang tua ni. Pertama sekali pergi foto rambut. Alter jangkut dia tak cukup, tapi dia alter bagi cantik. Misal potong elok, rambut bagi trim elok sikit sebelum hidup petang sendiri ni. Baju dia pergi masuk dekat butik pakai baju suit, beli baju suit, kasut. Allah Akbar, tuan-tuan beli. Sebab Nasri cerita kat saya tu yang saya tahu. Jadi bila saya pergi, saya apa ni dia panggil Nasri tu ambil dia. Dia kata ustaz dah bagi tahu saya nak ambil auto tu. Bawa sijil-sijil, nanti jumpa saya akan tahu ke Dubai. Tuan-tuan, saya tak jumpa dia start daripada tu sehinggalah selepas 5 tahun. Saya jumpa bapa ni pada tahun 2002 dekat Singapura. Saya jumpa dia tahun 2007. Apa berlaku? Saya tak kenal tak mana kita dah tahu kita tak ingat orang sebab kita tak ada harapkan apa-apa. Saya jumpa kat Singapura. Masa tu saya daripada Singapura nak balik KL. Saya tengah tunggu flight, tiba-tiba ada seorang sapa saya. Ustaz. Handsome tuan. Handsome. Saya pun tak ingat nama dia. Besar ni kamu sabu. Dia orang dengan non. Orang kata, dia dengan manusia. Itu dia. Aduh, Besar sambung tuan. Jumpa dia cakap apa? Ustaz, ingat saya tak? Allah Akbar. Ustaz tak apa nak ingat. Minta maaf banyak kali. Siapa ni? Ustaz, takkan tak ingat semua Ustaz ingat. Tak ingat. Allah ni Ustaz tak ingat. Ustaz jumpa orang ramai. Student orang ramai tak ingat. Ni Ustaz, kalau Ustaz ingat di masjid Putra Perdana Pucung. Putra Perdana Pucung, tak ingat, minta maaf, ramai. Semua, yang mana satu? Engineer yang pergi keluar tabligh Ustaz. Allah Akbar. Masya Allah. Dulu jangkut, cepet dia mas, sekarang sambung. Handsome, Allah Akbar. Pakai sepek hitam, repair. Aku ingat lagi. Rambut, kemas, terikat. Bawa ada seorang nama bawa beg kulit. Tuan-tuan, dia kata, Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Disebabkan Ustaz bagi tahu kat saya, bantu saya, Tan Sri ambil saya kerja, saya duduk di Dubai. Ustaz, Alhamdulillah, hari ini Ustaz, rezeki Allah bagi kepada saya. Baru saya tahu nikmat ini. Baru saya tahu bahawa apa yang saya bayar, saya belajar itu memberi manfaat kepada umat Islam. Allah Rabbi tuan-tuan. Start daripada tu dia peluk saya menangis, dia menangis tuan-tuan. Dia kata terima kasih Ustaz. Saya ingat saya tak boleh berdakwah. Selepas saya jadi engineer, saya masih boleh keluar. Tapi saya balik sebab nak join dakwah tuan-tuan. Tengok orang hebat. Lepas tu bila kami nak berpisah, dia masuk dalam poket dia. Saya kata, apa ni? Ustaz, tolong Ustaz. Ambil lah Ustaz. Jangan. Ustaz ada duit. Ustaz bersyarah lah kau. Ustaz jangan gitu Ustaz. Gaji saya 30,000. Dia sebut 30. Upahlah. Saya pun tak tahu apa dia dalam tu kan. Saya kira tolak-tolak macam dia malah. Orang bagi-bagi ingat kamu dia. Dia pun kertas itu cerita di mana. Saya pun ingat gitu kan. Saya ingat dia letak pun saya pun tak tahu. Sekali tu orang letak RM100, RM200 tolak. Tak apalah. Kita balik tak tengok. Balik ke rumah saya pun sampai ambil saya kat airport, bawa balik rumah, dia peluk saya macam biasalah kan. Nafsu mesti kena guna. Peluk apa-apa, kita pun gantung baju dah. Macam tu, rumah pun ambil bahan. Ada tak ni? Tak apalah, kau ambil kawal lah. Tak apa, ada orang bagi dia. Bila dalam kepala kita tu 300.
Tuan-tuan, dia buka-buka $2,000. $2,000. Sekali lagi saya ulang. Saya nak wakafkan kepada isteri saya. Saya dah kata ambil lah kita buat apa dia. Dia kata $2,000. Terima kasih abang. Itulah nikmat dunia. Bila kadang-kadang kita lupa tuan-tuan. Lepas daripada itu, setiap yang ada dalam poket jangan buka bagi apa. Sebab dunia mesti dirasai juga. Tapi nak cerita tuan-tuan, itu jangan kadang-kadang kita silap bahawa ilmu yang kita belajar, BA yang kita ambil tak memberi manfaat. Sebenarnya banyak memberi manfaat apabila kita gunakan kepada jalan Allah. Tanpa engineer tak ada elektrik tuan-tuan. Tanpa engineer tak ada bangunan-bangunan ini tuan-tuan. Tak ada engineer tiada teknologi dan seumpamanya. Tak ada tiada engineer tuan-tuan. Tak adalah Ustaz Abdul Khair IR. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama bermuhasabah. Ingat bahawa setiap yang Allah bagi itu mesti ada manfaatnya. Guna ke jalan Allah. Tak kiralah apa bidang sekalipun. Hatta kameraman, mereka ada tanggungjawab. Ya, jadi oleh demikian insya-Allah tuan-tuan, apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz Izhar di atas pembukaan bicara kita pada malam ini. Orang perempuan kat luar tu selesa tak? Boleh rapat lagi yang dalam ni, boleh rapat ke depan sikit tak? Orang yang kat luar tu dah okey dah kat luar, boleh dengar semua? Alhamdulillah. Yang lelaki yang sebelah tepi masjid ni ada kekosongan lagi, saya nampak kat belakang sana, boleh isi lagi. Alhamdulillah. Kita dah dengar. Ni kita lelaki ni kalau boleh rapat ke depan sikit boleh tak? Yang tengah ni dia ketat sikit. Kalau zaman sahabat Nabi dulu disebut sekiranya ada daun-daun yang jatuh tak akan sampai ke bumi, dia akan jatuh di atas riba para sahabat. Alhamdulillah. Kita dengar penjelasan Ustaz Izhar bagaimana memandu masyarakat untuk berdakwah, untuk beramal berdasarkan ilmu. Dunia perlu untuk kita manfaatkan untuk akhirat kita di sana nanti. Alhamdulillah, perkongsian yang menarik. Ada orang bidang dia ustaz, ada orang bidang dia IT, ada orang dia sebagai pengurus, ada orang dia penceramah, ada orang dia engineer, pelbagai bidang masing-masing. Dan satu contoh yang baik daripada Ustaz Izhar, memang antara ciri-ciri suami yang takutkan isteri, memang duit-duit tu semua isteri dia bagilah. Dia bagi isteri lah, memang. Tapi tak apa sebenarnya. Dia nak beritahu dia penyayang, bukan penyayang, takut kat bini ya. Jadi sekarang kita nak pergi pada Ustaz Abdul Khair. Sekarang ni kita nak terus lagi perbincangan dalam bab dunia ni. Adanya orang yang dia mungkin Ustaz dengan suasana harga minyak naik, harga telur naik, harga apa lagi naik? RM17 berapa pun? Semua naik. Jadi suasana ekonomi kapitalis ini menyebabkan ada manusia yang dia terpaksa fikir, terpaksa gaji dia tak cukup untuk belanja keluarga dan dia semacam terpaksa. Dalam keterpaksaan itu sehingga menyebabkan dia jadi lalai daripada tanggungjawab agama, solatnya, isteri dan anak-anaknya. Dan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala pun dah beri peringatan dengan ayat Alhaakumut Takasur. Mereka dilalaikan dengan kesibukan nak cari banyak ini. Jadi minta Ustaz Abdul Khair bagi komen dan nasihat kita sedikit bahawa dalam bagaimana kita nak sesuaikan kita tidak menjadi orang yang Alhaakumut Takasur. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi moderator kita Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang, Tuan Syed Nur Hisham Tuan Padang pernah datang ke tempat saya di Paksi, forum dengan Dr. Zahra. Alhamdulillah. Yang saya kasih sahabat saya Dr. Muhammad Ishaq Arif juga pernah datang ke pusat kecemerlangan Syafi'i Paksi pertama kali dan berforum dengan
dengan apa? Eliza Elmi. Ada dua orang beluan tuan. Ustaz, kenapa panggil dia Khadijah? Saya Ustaz Hasan. Apa insyaAllah kita panggil Siti Nurhaliza. Saya memang nak panggil Siti Nurhaliza, tuan. Dia bagi kesempatan untuk datang bulan 12. Tapi kami ada program ke Mekah, tak sempat. Siti Nurhaliza datang, saya minta pun datang. Dan Dr. Isa bertepak kalau Siti Nurhaliza datang, aku pun nak pergi. Orang ajak dia jadi. Jadi Ustaz, tak maaf lah, tak ada harapan. Tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermudah-mudah sehingga melandaikan kamu. Tuan-tuan, dunia ni kalau kita tak nak begini. Contohnya kita nak anak, tiba-tiba tak nak kahwin, dapat anak tak? Ya, sebab itu disebut dunia mazra'atul akhirah, tempat cucuk darah. Sebab kata dunia ni jabatan. Kita nak anak, tak nak kahwin, otomatik tak dapat anak. Kita nak syurga, tak mau dunia. Tuan-tuan, belum tentu boleh dapat syurga Allah. Sebab tu kita nak pergi Singapura, tak mau lalu jabatan Johor. Boleh sampai tak? Boleh sampai, tapi teruk sikit lah. Kena berenang. Tak? Sebab tu nak akhirat, kena cari dunia. Tetapi dunia itu bukan nak melalaikan kita. Sebab tu dia kata apa? Dunia ni kita tunggang je, bukan dunia ni menunggang kita. Tuan-tuan, bila sebut engineer, saya nak beritahu ni. Semalam saya baru dengan Dr. Isa di Kamang Kosas. Ada seorang tu dia bubuh dalam sampul ni. Kemudian dia bagi kat saya. Saya pun ambil lah, saya ingat duit. Tengok isi terbaik. Alhamdulillah. Buka-buka tuan-tuan, surat cinta tuan-tuan, di mana nama? Ustaz, saya terpaksa ganggu sekejap. Sebab ada emergency, minta printer ada emergency. Kata B, apa benda ni? BW ke? BN baris BNI 8130. Okey, keluarkan BNI ni. Minta dialihkan sebab ada emergency. BNI 8130. Dia pindah sekejap, lepas tu tuan dia masuk balik insya-Allah. Silakan Ustaz. Rupa-rupanya surat cinta. Saya sambung. Di mana tulis punya romantik. Last sekali tengok-tengok di ujung, nama apa? Zul Nur Gilan. Zul lelaki. Allah. Ingat sebab kita rupanya dia minat dalam ceramah saya dalam YouTube. Dia tulis ayat itu cukup menyentuh hati. Rupanya seorang lelaki di antaranya tuan-tuan, dia kata apa? Saya ni Ustaz tak semayang dah 2 tahun. Saya dah tak puasa. Isteri saya salihah, semayang tak tinggal. Ibu mertua saya seorang yang baik, selalu doa saya. Saya tak mau semayang sebab bila semayang, sekarang saya dah kecapi semua. Gaji saya banyak, anak orang, hidup nikmat. Ustaz, saya takut kalau semayang Tuhan uji saya, Tuhan tarik balik apa nikmat saya. Jadi saya tak mau semayang Ustaz selama 2 tahun. Jumaat saya datang Ustaz, tapi saya tak semayang, saya duduk di luar. Punya dahsyatnya. Tapi Alhamdulillah saya tengok satu YouTube Ustaz Rosyam Nur. Benar tak besar-besar nama? Ustaz Amaliza. Ustaz Amaliza kata ada di kalangan orang Islam dia dah masuk surga, sunat tak pernah buat. Apa Islam? Saya dengar-dengar tu tersentuh hati saya mula menangis. Bila mula menangis, saya mencari ustaz-ustaz dalam YouTube, di antaranya Ustaz Abdullah Khairi. Bukan Ustaz Said Nurisa. Di antara YouTube Ustaz cerita tentang Bilal bin Rabah. Bila cerita Bilal bin Rabah, saya menangis malam tu sampai ke pagi. Mula saya bangun nak semayang Ustaz. Saya bangun solat subuh, sembahyang saya pun lazat, selazat-lazat. Sedang cerita tak hati Ustaz. Saya baca mengalir air mata saya. Siapa nak baca ni? 5 jam. Pakai kedua dah, orang kita berhenti tu dah. Allah Akbar. Dia cerita gitu.
Dia kata, Ustaz, gaji saya banyak Ustaz sekarang, dan sekarang saya baru 5 bulan belajar bahasa Arab Ustaz. Tuan-tuan, sebab tu sekarang ni dia dapat dunia, dia dapat akhirat. Sebab Allah SWT Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah kamu menyangka kami biarkan mengaku amanna, kamu beriman sedangkan kamu belum diuji, dicoba? Ingat tuan-tuan, siapa yang rumah besar Allah uji dunia. Siapa yang harta banyak, dia duduk senang, bukan dia duduk senang dunia, tapi Allah uji. Siapa yang dia miskin, Allah miskin Ustaz, sebenarnya ujian. Kita duduk ni semua ujian. Ustaz ni pun ujian. Tuan-tuan ingat senang tak? Datang jumpa saya, Ustaz, saya suka dengan Ustaz. Depan isteri saya tolak macam mana? Dalam hati aku, mampu apa lagi? Nampak gagal sangat. Lebih kurang bukan takut sebab si saya servis bagus. Mama, ni tak Melayu. Ustaz Melayu tak? Saya harap Arab ni umur 40 tu dia ni. Betul mineral boleh letak kat hukum. bukan suara. Mama bagus tu. Sebab tu saya beritahu, alhamdulillah. Mana lupa dah buat. Tak boleh lupa. Lupa dah Ustaz. Betul, mamak bagus tadi. Apa yang Dunia dapat, akhirat. Perempuan, tengok. Tadi panel bagus, yang tu tak boleh pakai. Orang dia suka. Datang ni, ujian tuan-tuan, Ustaz pun ujian. Jadi apa-apa ke tak ujian? Saya cerita tuan-tuan. Contoh, saya guru fizik juga. Saya mengaji electrical engineering. Saya duduk dalam kelas, saya takkan cerita fizik, kecuali saya akan cerita Quran. Contohnya, saya bercelas, saya cerita, okey belajar benar dalam subjek sains. Okey belajar, how many layers we have in our skin. Cakap orang putih kan dulu ya? Sebab zaman tu zaman orang putih, cakap orang putih. How many layers we have in our skin? Berapakah lapisan kulit kita? Belajar akan epidermis, dermis and adipose tissue. Saya akan buat Quran. Fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Kami jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian di dalam 3 kegelapan. Tengok. Tak perlu lah kita Quran sebut fi zulumatin epidemission, deletion, ediposition. Tak perlu lah. Quran sebut 3 kegelapan. Saya kata tengok Quran sebut 3 lapis. Sebab apa? Sebab cikgu juga ujian. Kemudian kita nak belajar naik ke langit, kita boleh naik tak? Belajar kata tak boleh. Di kalangan belajar tu ada Cina, ada India, ada Melayu. Saya kata boleh. Quran kata, ya maksharal jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, tembusilah penjuru langit bumi. Kamu tak boleh tembus kecuali dengan kuasa. Bang, kita ada teknologi dengan dunia yang kita miliki, dengan roket yang ada, kita boleh naik bulan. Saya kata boleh, Quran sebut. Doang dulu. Ada India tanya, ini kelas agama ke kelas sains? Saya kata lebih kurang sama. Yang India dia bersoal, yang Cina tak bersoal. Sebab Cina ni selalunya tuan-tuan, dia tak tahu dah, dia tak ada agama. Yang Melayu, ni ustaz ke cikgu? Saya kata dua-dua boleh. Saya tanya lagi, belajar. Kita belajar dalam bio. Percantuman di antara benih lelaki dan perempuan. Benih lelaki disebut apa? Dia kata sebut. Dihasilkan daripada kilang. Nama apa? Testis. Betul tak? Betul tak? Ovari menghasilkan suatu yang penting. Namanya egg. Telur. Telur itu ialah ovum. Betul tak? Jadi yang ada telur, lelaki ke perempuan? Apa? Ada telur tak? Ada! Perempuan lah. Yang ada telur, perempuan. Perempuan ovari menghasilkan ovum. Ovum disebut egg, telur. Jadi yang ada telur, laki ke perempuan? Ini semua tak ada telur ni. Ada telur? Kita tak disebut telur, kita disebut testis. Kakak apa kakak? Test?
Wah, jauh ke. Kita titik-titik. Ni, saya kata, okey, bercantum. Kemudian dia jadi zygote. Lepas tu embryo. Lepas tu fetus. Lepas tu newborn baby. Summa khalaqnal nutfata 'alaqa. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Fa kasawna al-'idhama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami jadikan kamu daripada air mani bercantum dengan ovum, melalui proses fertilization, kemudian dia jadi seketul darah, seketul daging, kemudian disimpan di tempat yang kukuh yang namanya uterus, iaitu rahim. Saya cerita cikgu ujian, tiba-tiba datang seorang cikgu Cina. Dia tengok saya, cikgu tidak, cikgu dia cerita ni, cikgu mengajar sains, cikgu dia cerita tentang Quran ni, cikgu cerita kat saya nak tengok. Saya bawa masuk bilik koperasi. Sebab saya guru tuan-tuan 16 jawatan guru 16 jawatan. Guru koperasi, guru PIBG, guru kelas, guru subjek, guru disiplin, guru kaunseling, guru aku tak tahu banyak dengan 16 kan. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah tuan-tuan kita memang gaji sama. Macam malam ni nak cakap banyak tapi bayar sama. Itu untuk dari mana lagi? Apa nak aku je? Dia guru-guru ni. Alhamdulillah dia jumpa saya. Can you elaborate regarding Quran and Science? Saya terang. Bila terang ujian sebagai seorang Islam dah habis 1 jam, Ustaz saya termasuk Islam. Allahu Akbar. Saya kata ikut saya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Macam tu kita ni. Allah sebut ahasibannas, apakah kamu menyangka kita mengaku Islam macam uji dengan dunia, kita datang rumah Allah, itu hebat. Ada orang diuji dengan dunia, rumah Allah tak datang. Walaupun duduk sebelah masjid, jangan dunia tunggang kita tunggangkan dunia. Bila saya cerita begitu, dia kata alhamdulillah saya Islam. Don't declare yourself as a Muslim. Dia kata jangan cerita. You still have a father, mother? Ada mak ayah? Ya. Dia kata jangan declare. Okay. Rupanya dia balik, dia beritahu mak ayah, now I am a Muslim. Ayah dia ikat tangan, tak bagi makan 3 hari. Tapi dia cikgu, dia lari melalui syirik. Setiap hidup ada ujian. Dunia ini ujian bagi kita untuk mazra'atul akhirah. Bila dah itu, mak dia ikat ujian, dia lari, dia jumpa Ustaz macam mana? Saya nak balik kan lari. Saya kata mak ayah tu tak, mak ayah balik lah. Dia beli kotor periuk, dia masak, dia duduk rumah mak ayah dia makan dengan mak ayah lari. Tak nak makan dengan dia, tak nak menyakan, tak nak cakap. Bila tak nak makan, tak nak cakap, dia sabar tuan-tuan selama 3 tahun. Dalam agama ingat ujian 3 tahun dia sabar. Tahun keempat ayah dia kena stroke, masuk ICU. Ayah duduk ni dalam keadaan nazar, dia tunggu. Rupanya orang Cina ni tuan-tuan bila nazar dia tak tunggu sebab dia sebut siap. Siap orang tahu ada siap. Nak mati sui cantik. Sui kan dia tak malu bilang kat aku. Jadi dia tunggu. Tiba-tiba ayah dia buka mata tuan-tuan. Bila buka mata, dia duduk kat telinga ayah dia buat nada saling. Ayah, sebutlah ayah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam. Tiba-tiba dada dia berbolak. Bila berbolak, yang disebut sakaratul maut, yang disebut dalam Quran, kalla, ketahuilah, iza balagati taraqi, ketika nyawa sampai habis, waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati, siapa boleh tolong kamu? Wa qanna'an nakul firaq, siapa tak boleh tolong? Masa siapa tak boleh tolong, dia tolong ayah. Dia duduk jadi telinga ayah sebutlah ayah, la ilaha illallah. Ayah dia pejam. Ayah dia buka mata kali ketiga, dia buat nada sayu, ayah sebutlah la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia pejam, ayah dia hangguk kepala 3 kali. Hangguk kali ketiga, Allah ambil. Bila mati tuan-tuan, dia telefon saya, Ustaz, ayah saya dah mati Ustaz, saya yakin ayah saya mati seorang Islam. Saya kata apa bukti dia hangguk kan? Saya kata tak boleh. Bukti masuk Islam kena isi borang.
Kemudian kena sakit, tak boleh hangguk, tak boleh pakai. Itu macam mana? Kena ke bumi macam orang Cina. Rupanya tuan-tuan orang Cina mati hari Ahad, ke bumi Ahad depan. Lagi panjang, lagi bagus. Lagi bagus. Jadi seminggu tu orang akan datang ziarah. Jadi dia orang tak boleh tidur, kan? Dia orang datang pakai baju hitam. Kemudian yang perempuan tutup kepala, duduk dekat mayat, menangis. Sejam 50 ringgit. Jadi kalau orang Sungai Rama tak ada kerja, cari Cina Mangkul. Dah 50 ringgit tak? Nah, dia duduk, datang menangis. Lepas tu disuruh pakai baju hitam. Kemudian ada lambang tu, peti hitam kan? Dia telefon saya, Ustaz, macam mana ni? Nak kena pakai tak pakai? Saya tak pakai lah. Jaga akidah kami. Saya pergi melawat ketika hari nak ke bumi. Ayah dia ni dilipat kaki, dimasuk dalam kadar, dipakai baju ni, dibubuh kincu ni. Saya pergi tengok mayat yang ada atas. Tengok, ya Allah, baju ni kalau di Islam, Alhamdulillah. Tapi tak ada bukti, cuma hantu. Saya bertanya, berapa banyak kamu, how much you spend to bury your father? Berapa banyak minat tanam? Dia kata at least 20,000. 20,000. Saya kata, banyak. Ada seorang Cina kata, orang Cina hantaran duit dan nyanga mati. Tak ada duit dengan mati. Kita 300 boleh mati lah kata. Tapi di Sungai Rama ni kalau tuan-tuan mati tak ada duit pun kita ke bumi juga. Tuan-tuan jangan susah. Sebab di belakang paling memang kosong. Tak buat mengatur kita. Saya kata, mayat ni bila nak bawa diusung di kandang. Mayat ini anak-anak kena lalu tuan-tuan. Lalu di bawah nak buang siap. Dia jumpa saya, Ustaz, nak lalu tak lalu? Saya kata lalu tak ada masalah. Tak ada apa dah, lalu tak apa. Nanti orang kata. Sebab orang kata kena, apalah dia ni masuk Melayu. Orang kata tak masuk Islam, masuk Melayu. Yang Melayu dah tengok dia pakai baju hitam kan. Orang ingat dia masuk Cina. Yang dia kata Cina yang dia masuk jauh benih. Saya tak buat, tak tahu surat lalu. Bila dia lalu, bila dah masuk mayat dalam kubur tuan-tuan, mak dia balik. Balik letih tuan-tuan, seminggu tak tidur. Letak kepala lena. Mak dia lena, mak dia mimpi jumpa ayah dia sedang sebut satu kalimah. Mak dia tak duduk di taman yang cantik. Mak dia bangun, what you have done to your father? Dia kata, buat apa? Aku jumpa ayah kamu sebut kalimah ni, aku tak faham. Duduk di taman yang cantik yang tak ada dalam dunia ni. Kamu buat apa? Dia kata, buat apa? Kamu yang jaga dia. Ketika ayah nak mati, ayah buka mata, saya ajak kalimah ini, la ilaha illallah. Kalimah ni ayah kamu sebut. Kalimah apa ni? Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam. Lalu dia kata, tolong ajar aku kalimah tersebut. Aku pun nak masuk surga macam ayah kamu. Terus malam tu dia bagi tahu mak dia, mak ikut saya mak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya mak dia masuk Islam. Mak dia kejut adik-adik, malam tu semua adik dia masuk Islam. 4 tahun saya jumpa dia, berapa ramai kamu tak boleh masuk Islam? Cikgu berapa ramai? Tak ramai Ustaz. 4 tahun saya masuk Islam, saya telah mengislamkan 30 tempat. Kita 40 tahun rumah tepi masjid tak datang. Cari kerja lupa Allah Subhanahu wa taala. Kita 40 tahun isteri kita tolong tak pakai lagi. Mana kita tuan-tuan? Mana kita ini tuan-tuan? Allah kita gunakan dunia tuan-tuan sampai kita lupa alam kita di akhirat nanti bang. Dunia ni sebentar aja bang. Bukan kekal bang. Mati tinggal bang. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agak kita mati so ada tak orang sebut kita? Astagfirullah dia ni mati dah. Dulu kalau dia ceramah dia letak orang mati lah atau tak ada dua. Ustaz ada tak? Ada. Dia banyak tulis buku lawak ni. Edilah Tabir Syam dalam YouTube banyak kita dalam TV9 ni semua selebriti TV9. Aku TV apa pun tak ada. Bergerak kat aku sampai nanti tuan bawa lah masuklah TV macam bawa kan tapi tak boleh keluar. Sebab tu saya tanya, agak-agak kita mati, apa yang kita boleh tinggal orang boleh sebut kita untuk kematian kita? Mati-mati Alhamdulillah dah, Ahmad tu dah tak ada. Dialah berpindah Muslim. Adik saya nak tanya, kita muda ni, apa yang kita boleh tinggal di dunia ni? Orang boleh sebut kita. Dia tu kalau ceramah tu di depan. Kalau ceramah di depan, Alhamdulillah kan. Bila tanya telur mana, dia kata dia Alhamdulillah, jaga juga tuan-tuan. Ada juga, bukan kita negara. Nak tahu seterusnya, kita akan
kurang selepas ini tuan-tuan. Sebab masa saya tengok jam tu tak gerak-gerak. Orang Sungai Ramah ni duit banyak. Bateri pun tak leboh tuan-tuan. Memang dunia sungguh lah tuan-tuan. Yang terbalik. Yang ikut kawan tu. Ikut kawan. Aku ingat pakai 4.5. Tengok semua. Kita terbalik. Oh tak, kita hidup dah tu. Saya dah ambil 20 minit dah. Kita akan sambung lepas ni. Kita dah mula banyak dengan Al-Ha ni. Tapi masa terhad nak Seronok dengan sama macam tengok dalam YouTube. Malah dia tengok live malam ni. uji pun banyak sama. Saya nak minta masa sikit lagi. Yang Ustaz cerita engineer yang tulis surat cerita tadi. Dia kata dia dengar kisah Bilal bin Rabah. Boleh tak Ustaz cerita kisah Bilal sikit malam? Sikit secara ringkas sikit ya. Kita tu nak dengar kisah ni. Yang dia dengar. Mak lebih jalan jauh bayar sama. Kita tak tahu tak tahu. Apa sama kita tak tahu apa. Aku boleh nampak tuan, bukan senang nak jadi apa ahli beggar yang boleh satu letak, bukan senang. Saya cukup pilih tuan. Kita bukan saya yang hebat. Sebab saya tak suka tuan bila kita sampaikan ada orang jadi pertentangan dia susah dalam forum. Bukan senang tuan, 2 jam forum nak tarik orang duduk tanpa bergerak, bukan senang. Bukan senang bang, kalau tuan kata hebat. No. Bukan senang bang, sebab tu dia kena bagi serasi tuan. Bila kata saya risau, saya setuju. Dia kena ada chemical. Chemical, chemical lah. Chemistry. Lepas tu lah, jadi moderator malam ni. Memang sesuai. Bila ada apa? Saya ada bawa orang pergi umrah. Peristiwa ni saya cerita dekat masjid apa nama? Al-Husna, surah Al-Husna. Sebab saya bawa ada seorang pakcik tu kan. Pakcik ni saya bawa dalam YouTube ada. Saya bawa sebab bawa orang Bukit. Orang Bukit ni orang Mubaya. Bukan orang Tuan tu. Orang Mubaya. Sebab tolong di Mekah Allah bantu kita. Ingat tuan-tuan. Macam tu dah di dunia ni. Tuan-tuan di sini. Tuan-tuan bantu orang Allah bantu kita. Saya bawa orang pergi umrah saya tolak. Saya tolak dia ni 3 kali pergi umrah, 2 kali pergi haji. Allahu Akbar saya tolak. Bila tolak Arab tengok saya. Ya akhi, abuk, bapak. Jangan. Tolong orang, Allah tolong. Saya pun tolak masuk Rawdah. Bila masuk Rawdah tuan-tuan, saya tunjuk dia. Pakcik nampak ada tiang nombor 4. Dia tak tahu. Tiang tu ada tulis had Masjid Nabawi. Warna hijau, itulah Masjid Nabawi yang asal. Dia 5 kali dah pergi haji umrah, tapi dia tak pernah tahu. Saya kata pakcik ni masuk Rawdah ya. Pakcik nampak ada satu tempat tinggi. Dia kata nampak. Tempat tinggi ni siapa? Apa dia? Dia tak tahu. Tempat tinggi dalam Bilal azan. Dan Bilal itu sampai sekarang ni azan di situ. Bilal ni sekarang. Saya kata pakcik, ketika Bilal azan, Nabi SAW orang yang paling suka sayang dengan suara Bilal. Benar satu ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, Bilal azan tak sedap bagi aku azan. Aku azan sedap. Nabi kata janganlah, Bilal ni orang yang tetap. Saya azan sedap. Dia azan tuan-tuan, malaikat turun. Bukan sedap, malaikat tanya, ya Rasulullah, tahun ini tak semayang malaikat. Rupanya tuan-tuan, azan dia tak naik ke lagi. Sebab apa? Dia azan kerana sombong. Bilal ni, lepas Nabi mati, tak azan. Tak azan tak? Sehingga zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia hantar sahabat banyak hijrah mempertahankan Islam. Suku dunia dia pemerintah. Belah. Dia hantar surat kepada Bilal. Bilal balik dah lama tak jumpa kami. Bilal balik dia daripada Damsyik. Sampai-sampai tuan-tuan, Bilal kata, Sayyidina Umar kata, wahai Bilal, lama tak dengar kau azan. Bilal kata apa? Aku bukan muazzin kamu, aku muazzin Rasulullah. Datang 2 cucu Nabi, Hasan dan Husain. Hasan ni daripada pusat ke atas, muka macam muka Nabi. Husain daripada pusat ke bawah, macam Nabi SAW. Lalu Hasan pegang, pakcik Bilal, ingatlah, lama tak dengar suara pakcik. Dia tengok-tengok muka Hasan, dia menangis. Dia kata, kalaulah yang suruh ini orang lain, aku tak nak. Tapi yang suruh ini, aku rasa macam Nabi suruh. Sebab muka Hasan sama dengan muka Nabi. Maka aku terima permintaan dia. Bila dia naik tuan-tuan, dia lakukan azan. Allah
dengan suara Bilal. Lari masuk. Bila masuk, tengok-tengok Bilal sambut. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian bila dia datang lagi, semua tunduk kepala menangis sebab mereka ingat macam Nabi masih hidup. Allahu Akbar. Kemudian Bilal sambut, asyhadu anna Muhammad. Senyap. Bilal menangis, Bilal pingsan. Bila pingsan, Sayyidina Umar naik. Bilal bangun, Bilal habiskan. Bilal naik atas ni, asyhadu anna Muhammad. Menangis, pingsan. Sayyidina Umar kata, Bilal bangun, habiskan. Kau Bilal kata apa? Ketika mana Sayyidina Umar suruh aku habiskan, aku tak mampu, wahai Umar. Sebab ketika aku sebut Muhammad, aku duduk di atas ini, aku nampak Nabi SAW keluar daripada rumahnya, masuk ke dalam masjid untuk bersembahyang. Aku rasakan seperti mana Nabi masih hidup. Macam mana aku nak azab? Cerita telah membuka hati seorang hamba Allah yang bernama Zul. Lima dah di antara semak saya. Dalam ni dia tulis, saya menangis. Siapa nak baca boleh? Tak boleh. Allah Akbar. Itu cerita tentang Bilal bin Rabah yang seorang insan yang miskin, bekas hamba, kulit hitam, asal dari Habsyah, tapi diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana iman. Bilal ni tak handsome. Kalau di Facebook orang tak nak jadi friend, friend. Tapi dia masih hidup. Rasulullah kata, aku mendengar bunyi tapak kaki Bilal di dalam syurga. Masya Allah. Alhamdulillah kita selesai dengan pertama. Saya seronok, saya teringat ketika saya ke Pulau Pinang yang Fatih Ustaz Dr. Zahazan dulu. Masa tu Ustaz Abdullah Khairi jadi moderator forum kami. Saya sangat tertarik dengan usaha yang telah dibuat oleh Ustaz Abdullah Khairi di Penang Paksi tak Ustaz Pusat Kecemerlangan Syafi'i. Bukan saja belajar-belajar untuk hafal Quran, tapi diberi kemahiran-kemahiran bermain, berkebun, bertukar dan sebagainya. Alhamdulillah. Moga-moga dapat melahirkan anak-anak muda, tokoh-tokoh pendakwah di masa depan, insya-Allah memberi manfaat kepada umat. Kita sebut cikgu sains, kita sebut engineer. Malam ni pun di hadapan kita ni episod kedua, ada seorang profesor dari Universiti Pertanian UPM, Universiti Putra Malaysia pun. Dan BA Master di Amerika, PhD di Jepun dalam bidang perhutanan. Dia sekarang orang hutan lah, bukan dia orang hutan kan? Duduk di depan ni, orang Terengganu juga. Orang Terengganu memang kan. Alhamdulillah sama-sama kita. Tapi saya tak nak tunjuklah siapa. Dia dah tunjuk mandu, tak apa. Nak beritahunya kesibukan, nak selir PhD, nak urusan kat pejabat, kat universiti, tapi masih boleh mati dalam taman-taman syurga di atas muka bumi ini untuk mendapat ilmu. Dan beliau salah seorang nazir masjid sebenarnya di Selangor, bukan kat sini, dari masjid lain. Moga-moga dia jodoh Ustaz dia pindah Ustaz Abdullah Khairi Ustaz Ishaq buat masjid dia orang ni. Jadi seterusnya ni daripada JK Masjid. InsyaAllah kita ada buat kutipan untuk tabung derma masjid kita pada malam ini, bagi mengisi tabung masjid, aktiviti-aktiviti masjid. Moga-moga kita semua dapat menyumbang. Jadi mana tabung ada petugas tak? Ada petugas ke? Ke tabung berjalan sendiri? Mana tabung? Cuba kat tangan tabung. Ada tabung? Ada? Ada boleh buka. Berapa dia tabung? Mana lagi tabung? Tak muslimat ada? Ada? Bergerak. Tabung tu gerak. Itu bahaya, tak ada petugas. Nanti tabung keluar. Ada masjid dekat tempat saya pun dah berlaku, tabung pun dibuat lagi. Masya Allah. Ini pencuri yang bertakwa. Berjalan tak? InsyaAllah. Sebab boleh jalan
cepat sikit apa? Boleh jalan ikutlah, ikut kadar masing-masing. Yang tak boleh bagi sikit, bagi banyak, tak boleh, ikut kemampuan. Sebagai ini salah satu pelaburan akhirat kita, dan kita harapkan masjid kita ni memperbanyakkan lagi program-programnya insya-Allah. Okey, untuk tidak melengahkan masa Ustaz Izhar, kita dah bincang berkenaan dengan dunia dunia ini di tangan, jangan sampai ke hati. Tapi kita tidak sampai menafikan akhirat. Akhirat penting, dunia pun penting. Ustaz Abdullah Khairi dah sebut dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang kita nak menuai hasilnya di akhir akhirat. Jadi bagaimana Ustaz Izhar kita nak mengimbangi, nak imbang kedua-dua ini supaya bergerak sendiri. Dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Syed, sahabat panel Ustaz Abdullah. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Allah kata apa? Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak salah ke atas kamu untuk mengambil manfaat daripada segala yang Allah Subhanahu wa taala beri dan kasih pinjam kepada kita. Oleh kerana itulah tuan-tuan, bila Allah dah bagi nikmat, macam tadi Ustaz Abdullah dah bagi tahu, bila Allah bagi nikmat tak dapat tidak, kita nak manfaatkan nikmat itu agar nikmat-nikmat ini tak datang di akhirat menjadi laknat ke atas kita. Kalau boleh, semua nikmat yang Allah bagi ini sebagai pemberi syafaat kepada kita. Kita tak naklah nanti bila di akhirat kelak datang kereta kita laknat kita. Kita tak naklah nanti suatu hari pakaian yang kita pakai laknat kita. Tak naklah satu hari nanti mata yang kita gunakan untuk melihat laknat kita. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran, Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sebab telinga, mata, hati semua akan dipersoalkan di Allah oleh Allah Taala di padang mahsyar kelak. Oleh kerana itulah muslimin muslimat, agar kita ini berada di antara dunia dan akhirat, kita gunakan dunia untuk sampai akhirat. Mari kita cuba menghayati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Kamu ini tak akan berpindah, tak akan berganjak daripada satu tapak ke satu tapak yang lain hingga kata Allah Taala kamu ditanya 4 soalan. 4 soalan ini bukan kita boleh jawab macam jawab SPM sekarang. Apa-apa boleh jawab, tak boleh. Dia perlu kepada amalan di dunia, tuan-tuan. Itu sebab Nabi kata apa? Kamu takkan berganjak dari satu tapak ke tapak lain hingga kamu ditanya 4 perkara. Pertama, Allah akan tanya an umrihi fima afna. Allah tanya umur kita, tuan-tuan. Lagi panjang umur, lagi banyak Allah akan tanya. Saya masuk 37 tadi. Ustaz berapa? 40. Dua dah. 30 dah. Apa muka tu 41. Ini 49. Tengok, mereka lebih tua daripada saya. Maknanya mereka lagi banyak Allah akan tanya. Kalau saya mati, dia mati sama-sama. Saya masuk syurga dulu, dia lambat lagi. Banyak persoalan yang dia akan tanya. Sebab panjang umur dia, tuan-tuan. Apa yang dia buat masa jadi cikgu dulu, Allah tanya. Jangan ramai, tuan-tuan. Umur kita ni jangan duk bangga. Kadang-kadang kita hari jadi, maka orang hari birthday to you, melompat-lompat. Mu tak tahu, makin tua makin dekat kita dengan kubur. Rumah kata idhab, keluarlah. Rumah kata, kubur kata mari. Dan tidak ada kubur nak, daripada rumah nak ke kubur, singgah karaoke dulu. Itu yang jadi apa? Jadi kilauan emas lah dan seumpamanya. Waktu pun penting juga. Yang peliknya kilauan emas kita tu kata rating tinggi bos. Yang tengok semua geng-geng makcik-makcik yang ada tinggi juga. Geng muda mana tengok. Sebab saya tak tahu. Orang tanya saya hukum, dia hantar email kepada UKM. Hantar dalam email UKM nak dia hantar. Bukan saya pagi itu tak ada kerja. Sampai-sampai buka email, cek. Ada nama pertama kan. Saya klik, rajin buka daripada waktu email kita buka tanya, Ustaz, apa hukum kilauan emas? Saya Ustaz Fekah, pensyarah Fekah dekat UKM.
Maka saya buat apa? Saya bukan, oh kata soalan ni pun tanya, tapi tak apa, tengok bawah tu seorang perempuan daripada Damansara. Nama siapa? Damansara. Kalau nama Zul tadi memang aku tak layan. Tapi nama perempuan, layan sebab tilawat kan. Kita pun jawab, ada pun tilawat emas bagi wanita adalah harus mengikut hadis Nabi SAW. Oh, satu muka surat tu kan? Aku kan tahu sen tak sampai beberapa minit dia balas balik tuan-tuan. Ting, masuk balik. Cepat semua makcik jawab. Mungkin dia pakai iPhone. Kita pun buka balik. Ustaz, saya rasa Ustaz tersilap. Bukan kilauan emas itu yang saya nak tahu, tetapi kilauan yang ada dalam TV itu. Rancangan sekian. Tuan-tuan, mana aku tahu? Patut kau cakap lah, awal-awal letih. Aku tahu tak, setengah jam buka kita. Letih betul. Dia orang kita punya Allah. Dia orang kita pukul sekian, waktu sekian. Saya pun tuan-tuan, jangan. Saya selalu balik sama. Saya akan duduk dekat ruang makan. Duduk lepok juga dengan rumah, simpan dulu, dia buat kuih, kemudian kita minum nasi sikit kan. Walaupun dah makan kat masjid, kita minum sikit, ambil hati rumah tak boleh. Rumah ni tuan-tuan sangat-sangat sensitif. Dia buat, kita kena makan. Itu guru ustaz-ustaz hadapan lagi. Memang tu tuan-tuan, kita kena sabar dengan masjid tu sabar. Saya pergi selama dekat Negeri Sembilan, apa kawasan Meranti, Seri Meranti tuan-tuan. Pukul 12 habis selama suruh makan. Tuan-tuan, kita makan pukul 12 mati yang tu ni. Perut dah besar, makan sikit lah. Tiba-tiba datang seorang makcik, Ustaz, minta maaf, datang nampak pergi ambil dekat rumah. Ni, makcik masak apa? Masak yang tak tahu kan? Cili api. Bukan lada. Yang salai tu, daging salai masak cili api. Tuan-tuan tengok, Allah, berasa. Saya tengok tu, nak nafsu sikit. Saya kata, Ustaz, makanlah Ustaz, dia masuk sendiri ni. Saya pun tak apalah. Okey, dah makcik ambil bubur, makan apa? Tak, tuan. Makcik tu duduk depan. Nak tengok Ustaz makan. Roti dia masak. Umur 65 masak aja dah. Masak tengok tuan. Makan kalau dia tak ada aku buang dah tuan. Pedah gila. Tuan, tunggu. Makan pun tak berpeluh. Lepas tu tak tepi. Habis makan lagi, Ustaz masih sedap, terima kasih Haji. Nanti Ustaz datang, dia masak lagi je. Dalam hati mampu aku takkan datang. Tuan-tuan, apa pun aku, saya balik rumah tuan-tuan, isteri bagi makan lagi, minum pukul 1 sampai rumah. Bini kata, minumlah sini, saya buat kuih sikit awak makan. Esok tuan-tuan, cirit-birit 3 lagi. Belok, makan pukul. Oh, bahaya main cili api je tuan, jangan main kecil tapi sangat pedas. Tuan-tuan, tapi nak cerita, saya jawab, apa yang baru balik-balik tuan-tuan? Saya balik-balik terus. Hari tu balik tak? Kemudian hari yang sama. Saya balik-balik terus naik atas. Tengok buka TV. Oh, mak saya pun tanya. Apa saya? Ustaz naik atas tu TV, dia cakap dengan bibi kan? Bibi pun kata, wah, kau boleh. Kenapa Ustaz naik mobil haram tadi? Bibi aku pun mulut laju. Naik ke atas pun buka TV. Wah, tu Ustaz buat TV. Buka-buka kilauan emas tuan-tuan. Tengok betul. Orang tua nyanyi. Gigi pun tak ada. Aku kata, tapi hebat, masuk situ dapat sponsor gigi bawah. Tu nak kita lagi gigi tuan. Umur dah tua, masih kita buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Macam Ustaz Abdullah sebut tadi, makin kita tua, sepatutnya makin kita dekat dengan masjid. Masjid ada tuan. Ni, kita ada masjid Alhamdulillah, kipas pun besar. Apa lagi kipas kecil ada, kipas besar ada, ekor ada, semua ada. Kenapa tak datang? Kawasan Bangi ni saja diiktiraf sebagai pantai ilmu. Kenapa tak datang bawa kita belajar tuan-tuan? Bukan payah belajar ni. Datang bawa belajar bukan payah. Yang saya hebat, saya respect orang perempuan tuan-tuan. Orang perempuan kalau buat belajar nombor 1 depan. Orang lelaki dia slow and steady. Tak kira lah Ustaz Allah buat pengalaman. Macam kita buat. Paling mudah lah pergi umrah. Ini musim umrah. Saya pun nak bawa umrah pada tahun. Ni Ustaz pun nak bawa umrah pada tahun. Cuti kita buat ceramah bertanya. Yang ramai datang orang perempuan. Waktu orang perempuan kamu haji pun iktiraf paling bagus sekali. Betul orang perempuan? Betul tak? Orang perempuan buat. Sebab dia tahu hukum. Sama-sama dia dah tahu lah. Apa step? Pertama kita kena niat. Saja aku niat masuk ihram. Dia tahu semua. Orang lelaki nak niat macam ni. Sebab apa? Sebab masa kursus perdana tak datang. Sibuk lah. Orang lelaki dia sanggup berkorban untuk isteri pergi Berjihad. Jadi dia tak cerita bagi. Dan
tuan-tuan, orang jangan pakai berkait, tapi nak cerita sampai tak tahu apa tuan-tuan. Kenapa? Sebab tak belajar, tak ada ilmu. Ini kadang-kadang berlaku pada kita. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan hidup kita nak jadikan dunia ini sebagai jambatan akhirat, banyakkanlah tempat-tempat untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Ini kan semua tuan-tuan, perbanyakkan. Tengok ada profesor datang ke masjid. Saya pergi ke Johor Bahru, kebanyakan masjid-masjid yang hidup, kebanyakan yang pengurusinya adalah profesor. Profesor, bukan bidang agama, engineer, architecture. Ni baru ni yang dapat pelajar terbaik, PhD paling muda, 23 tahun. Geng masjid tu tuan-tuan, geng masjid, bukan rumah saya saja, geng masjid. Hidupkan masjid, PhD terbaik. Tuan-tuan puan, tengok. Orang yang hidupkan masjid, mereka fikir, aku nak sampai di akhirat, aku nak gunakan ilmu yang ada untuk hidupkan masjid dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-jasadihi fima amila. Anggota tubuh badan, apa yang kamu dah buat dengan anggota tubuh? Tubuh badan kamu gunakanlah ke jalan Allah Taala. Ni kepala, dahi, akhiru min mawadi'is sujud. Banyakkan tempat-tempat sujud di dahi akan datang di akhirat bagi syafaat tuan-tuan. Akan bagi syafaat. Kita semayang tu sebab kita disunatkan. Bila semayang fardu kat sini, berpindah semayang sunat dekat tempat lain. Untuk apa? Untuk agar banyak lagi tempat sujud, makin banyak kita dapat syafaat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan perempuan. Yang kedua, yang ketiga, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, amalihi min aina kasabahu wa ila aina anfaqa. Ni duit yang kita dapat tuan-tuan. Daripada mana kamu dapat? Ke mana pula kamu infak? Kita kadang-kadang dapat duit banyak, alhamdulillah, tapi kita tuan-tuan, ada duit banyak tapi daripada mana? Daripada sumber yang haram. Allah tak akan terima. Anna yustajabu lidzalik. Macam mana Allah nak terima doa kamu? Kalau hidup kamu itu penuh dengan dosa kepada Allah Taala, duit yang kamu dapat daripada sumber yang haram, tuan-tuan. Maka tu sebab kalau kadang-kadang ada orang kata, oh rezeki saya daripada yang halal, alhamdulillah, dapat daripada duit halal, syukur. Tapi tuan-tuan, Allah tanya pula, ke mana pula kamu infak? Ke mana pula kamu infak? Nak infak, Allahu Akbar tuan-tuan, jangan risau. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kamu bagi satu, Allah gandakan 100 tuan-tuan buat Allah Rabbi tuan-tuan. Ini janji Allah, Allah tak pernah nipu. Janji manusia yang nipu. Allah kalau janji dia akan tepati. Manusia kalau berjanji capati sebenarnya. Sungguh. Bila kata minyak tak naik, minyak naik. Tol tak naik, tol naik. Bukan kat Malaysia ni, kat Uganda tuan-tuan. Salah ni tak betul. Kalau kat Malaysia dia kata tak naik, memang tak naik. Ni sekarang tak naik kan? Tak naik, happy lah sikit. Itu pun minta bayar lebih. Tak naik tuan-tuan. Betul, bagus Malaysia ni tuan-tuan. Bersyukurlah, Malaysia masih aman. Tak baik. Sabarlah. Tapi tuan-tuan tu, kita gunakanlah, manfaatkanlah duit yang ada tu. Ke mana tuan-tuan? Banyak kata bersedekah. Duit yang banyak. Jangan lupa. Ini saya nak kongsi bagi tuan-tuan. Satu hari saya hubung minyak. Saya hubung minyak dekat Petronas. Dekat Petronas session 1. Dekat session 15. Saya hubung minyak situ tuan-tuan. Masa saya hubung minyak, ada budak student saya empat. Saya ingat. Student ni tuan-tuan, student nak balik ke utara. Dia kongsi naik kereta Viva ke naik kereta Malaysia, saya tak ingat. Tapi kereta kecil lah, bukan kereta besar. Saya bawa ambil budak, saya pusing kau nak bawa minyak, saya tengok budak, dia bagus Ustaz. Doa kita balik kampung ni. Oh insyaAllah selamat balik kan semua. Ni kami sewa kereta, lepas tu kami pakat lah seorang RM50. Kami naik 4 orang. Bawa kereta elok tu. Ni dah bawa minyak ke? Baru tak bawa minyak ni Ustaz? Ya lah. Saya pun pergi, saya kata, tak apa, bagi penuh kereta ni. Bagi penuh je kereta. Orang Indonesia saya jaga tu, dia kenal dia dah. Dia kata, baik Ustaz. Budak ni nak bayar, saya kata jangan. Bagi dia penuh. Penuh kereta main pergi berapa? Lebih kurang 50 ke 60 ringgit. Ya, 50 saya tak ingat tapi lebih kurang tu lah 60 ringgit. Penuh kan? Kereta saya penuhkan juga. Lebih kurang 120. Saya bayar sekali 170, 180. Bayar semua kali tuan-tuan. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan, budak itu dia kata, Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jimat duit kami kan? Boleh nak bayar tu saya ni. Alhamdulillah. Tapi lepas ni jangan pula yang mengaku anak murid kat ni. Nak bawa minyak lagi. Tak, tapi nak cerita itu spontan. Kita pun tak fikir. Dalam hati kata Allah
Akbar. Alhamdulillah duit dapat belajar sikit budak ni, 60 ribu tak apalah, insya-Allah ada rezeki Allah bagi balik tu. Tuan-tuan, bayangkan saya balik, saya tak dapat apa, selalunya saya akan dapat balik. Selalu cerita saya akan dapat balik. Orang bagi balik dia kata kita tak sedar tuan-tuan. Balik-balik kita tunggu 2-3 hari, tak ada apa. Sebab biasa saya punya cerita ni memang selalunya saya dapat balik tuan-tuan. Betul, baru ni saya dapat balik. Saya bagi RM50, Allah gantikan RM500. Ni depan Ustaz keluar, Allah yang bagi. Orang bagi kat dia bagi kat saya. Harap nasib baiklah dia tak masuk dalam akaun pribadi dia. Nasib baik dia ni amanah tuan, dia bagi boleh dia. Tapi tuan-tuan saya pun tinggal tak tahu. Lepas tu rumah saya cerita, bang, Allah Akbar, ini murah rezeki bang. Rumah saya bukan kereta pesawat, kereta kecil, Kisah balik Allah suka ni bang. Ya Allah, tak sangka. Apa saya buat hari ni kita. Orang saya biasa dia cakap tu baru sampai kita. Allah buat kita dengar. Ya. Apa cerita sebenarnya ni? Dalam dia bicara pusing. Dia kata, bang, tadi saya pun minyak dekat Shell tadi. Saya pun minyak kat Shell, tak tolong. Saya cakap dah kata nak tolong. Ya, banglah manja dia. Nanti dia. Potong spin. Masa tu lepas dia kata saya pukul kat Syah, letak RM50. Biasa nak buah minyak kali pukul RM50 tu. Dulu penuh. Kita buang penuh, kereta cabut lagi. Background ni stesen minyak tuan-tuan. Dia nak pergi bayar lagi RM58. Dia kata penuh RM58. Dia pergi nak bayar lagi RM10. Bagi RM8, mana dapat balik RM2. Pergi balik tuan-tuan. Betul tak? Bangla ni memang situ bangla je. Kakak manis. Dia pun bagi balik. Kata kakak manis, tak ada orang bayar. RM50 dia bagi balik. Oh, saya tanya, siapa yang bayar? Tak tahu. Betul lah. Mama kata, tak tahu siapa bayar. Tak tahu. Siapa bayar? Tak tahu. Mama membawa apa ni? Bangla tu membawa tak? Balik-balik dia kata, siapa? Dia fikir siapa lah anak murid dia bayar. Saya cakap, bukan anak murid awak bayar. Saya yang bayar. Tuan-tuan, sebenarnya kita bayar, mungkin Allah tak bagi pada Allah bagi pada isteri. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tak kena. Mungkin Allah bagi pada isteri dia, patut dia keluar RM50, tak keluar RM50. Ini rahmat Allah Taala kepada kita. So jangan tertekuk tuan-tuan. Ni tadi apa yang tabung berjalan, semua kita letak untuk apa? Untuk hidupkan rumah Allah. Tak tertekuk RM1 pun tak apa. Ada orang tanya, Ustaz, saya kerja Ustaz, saya pun RM1. Tak apa. RM1 di sisi Allah cukup besar tuan-tuan. Kadang-kadang dengan RM1 itulah kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang terakhir tuan-tuan kata Nabi, kamu takkan berpindah dari satu tapak ke satu tapak yang lain hinggalah kamu ditanya oleh Allah Taala ilmu agama yang kamu belajar. Lagi banyak ilmu yang kamu belajar, lagi banyak ilmu yang kamu ta'alam ataupun yang belajar yang kamu tak tutup, kamu akan ditanya oleh Allah Taala. Engineer Allah. Engineer, apa yang kau buat? Dia guna tuan-tuan ilmu engineering itu untuk sampaikan ilmu. Tak salah engineer berceramah, tak salah. Ada orang kata, apa ni? Dia tu ustaz ke? Sekarang ni orang tak tengok dah ustaz ke tidak. Yang penting dia bukan Syiah. Bukan Syiah kan? Ahli sunnah wal jamaah. Dah selesai masalah. Yang penting bukan Syiah. Sekarang ni dia bukan ustaz tapi seorang engineer. Boleh bercakap tentang Islam. Tu dekat UPM berapa ramai? Antaranya Datuk Profesor Datuk Dr. Yusuf apa nama? Yusuf Khatawi. Ni dekat Khatawi ni. Yusuf Osman, Profesor Datuk Dr. Yusuf Osman. Orang fisik tu tuan. Allahu Akbar. Orang Penang. Orang bijak semua Penang lah. Tapi tuan, tu Datuk Yusuf Osman, antara orang perempuan pertama yang duduk dalam TV3, dalam TV9, dalam TV1 berceramah dalam pentas agama, bercakap tentang fisik dan sains dalam Islam. Allah. Tu Allah tanya, bila dia bercakap 3 jam, saya ingat saya bentang paper dekat Indonesia, 3 jam dia bercakap tentang sains dan Islam. Allah Akbar tuan. Ni 3 jam tak terasa tuan. Tak terasa. Orang semua masuk, ya Allah, macam satu orang Indonesia, profesor Indonesia. Waduh, kau
macam 1 minit itu. Tuan-tuan, sebab terlalu fantastik dengan gambar, dengan ayat Quran, dia buktikan macam tadi Ustaz. Allah Akbar, sangat fantastik. Itu sebab bukan Ustaz saja boleh syarah. Engineer boleh syarah, profesor bahaya, bukan Ustaz tak. Tapi tuan-tuan, bila dia bercakap tentang agama, insaf tuan, dia pakai mata, dia boleh buat kajian, mata dia buat betul. Beribu orang tuan, beribu, mungkin belasan ribu. Satu hari dia betul 35 orang. Satu mata ataupun satu orang RM11,500 tuan. Dia betul 35 orang maksimum. Tuan-tuan, dia boleh buat kajian sampai dia kata kalau mata yang ini orang baca Quran, stage dia macam ni. Jadi mata dia bersih, belakang matanya bersih. Kalau orang yang banyak buat dosa, mata belakang kelarut tuan-tuan. Dia boleh tahu. Tuan-tuan kata dia, ini pakar tuan, bukan saya. Kalau tuan-tuan saya memang saya tak tahu apa betul. Belakang-belakang, tapi dia boleh dapat tahu. Ini stage ustaz-ustaz, ini stage orang-orang hafaz Quran, ini stage imam-imam. Dia mata dia tengok agama tuan. Tengok Quran, tengok kitab-kitab, tengok benda baik. Jadi orang yang buat maksiat tuan, dia boleh kata, memang belakang dia terabuk. Serabut Ustaz, kadang-kadang kita buat penggunaan tak apa nak jadi. Sebab apa? Sebab ada masalah. Tuan-tuan buat itu oleh kerana itu tuan-tuan. Ilmu yang kita belajar ni semua bermanfaat. Itu sebab saya cakap pada sahabat saya tadi, yang anak murid, yang dekat pucuk, manfaat. Ilmu yang awak belajar itu sangat manfaat untuk orang Islam. Gunakan. Kamu sebagai engineer, pergi berdakwah. Kamu sebagai engineer, ajar orang Islam agar minat kepada bidang-bidang seperti ini. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mendapat rahmatan, keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam buku yang saya buat. Buku ni tuan-tuan, saya buat gabungan dengan doktor-doktor pakar dekat UHSUKM. Orang tanya-tanya, Ustaz, apa hukum kosmetik? Hari ni macam-macam. Orang botok, fatwa kata haram botok, orang botok juga. Buat bibir tebal. Sampai kat seorang artis dia kata saya menyesal membibir pula. Kalau menebalkan bibir, kalau rambut dia memang lurus. Botok tu. Botok. Dia mana dia botokkan bibir, botokkan ini dan sebagainya. Tuan-tuan, kita tanya pakar-pakar, memang pakar ni dia minat pada agama. Dia kata, Ustaz, kenapa Islam haramkan? Kenapa tattoo diharamkan? Dia orang buat kajian. Sebab tattoo itu memberi kesan yang buruk kepada kulit dan akhirnya menyebabkan kepada kanser kulit. Allah. Kenapa pembedahan kosmetik membesarkan? Ada membesarkan bahagian hadapan. Kita tak perlu semua tu. Tapi orang besarkan. Untuk apa bukan? Sebab bila kenapa Islam haramkan? Sebab memberi kesan mudarat yang sangat besar. Bubuk silikon memang besar sama bola sepak. Tunggu, kopiak pun tak buat. Memang saya tengok. Bukan tengok, dia buat kajian lah. Sebab bila orang tanya Ustaz, where you refer? Saya refer dengan doktor-doktor pakar perubatan. Ni sekarang kita tengah buat tentang masalah jantina. Ada kemaluan berapa yang orang kata saya perempuan tak boleh buat. Betul ni lawan dekat mahkamah dekat Krishna. Tuan-tuan, bila tanya awak ada kemaluan berapa? Dua kata dia. Keluar tu jantan tuan-tuan. Rupa dia jantan, tapi dia nak jadi perempuan. Dia nak perempuan. Akhirnya kita tengah buat kajian. Jangan siapa tengah pakar-pakar perubatan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, doktor-doktor pakar sebenarnya banyak manfaat yang kita boleh manfaatkan. Gabungan antara ustaz dengan pakar-pakar profesional ni sebenarnya banyak memberi manfaat. Cuma manfaatkan, jadikan dia sebagai landasan untuk kita menyebarkan agama, untuk mengembangkan agama, untuk sampai ke tahap-tahap yang lebih baik. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ni buku ni, Fiqh Kecantikan. Allah saya. Patut tuan dia nampak handsome je. Bagus sebagai rujukan. Tidak salah cantik asalkan patuh syariat. Fiqh kecantikan, hukum akam, berhias dan bersolek. Bagus juga. Dulu dia selesai program dengan Dr. itu dia keluar dengan buku. Sekolah saya dululah. Abdullah Khairi. Ni pun menarik. Sound direct. Saya baca.
buku dia sama dah. Kita baca pun buat silap. Tak apa, nanti kita sambung dulu. Ustaz Abdullah tadi, kita duk cerita bab dunia, bab akhirat. Ulama menyebut di antara cara untuk kita nak mengikis dalam diri kita cinta pada dunia, caranya kita bersedekah, kita infak. Jadi Ustaz Abdullah Khairi ini, bagaimana saya sebut tadi, beliau mendirikan tempat pusat pengajian di Imam Syafi'i, dan kemudian saya memang tengok sendiri lah nari apa yang dibuat itu. Dan saya tahu Ustaz Abdullah ni banyak mendapat sumbangan masyarakat untuk menghidupkan tempat tersebut. Saya yakin Ustaz Abdullah sendiri juga ada pengalaman menyumbang ini. Jadi bagaimana kita nak kikis lagi? Mungkin kita rasa kita ni miskin, kita tak kaya, dapat $2,000 tak kira makan kan? Tak, kita tak dapat $2,000 macam saya tadi. Kita ni gaji pun cukup-cukup je. Bagaimana kita nak kikis lagi sifat keduniaan supaya kita rasa nak untuk infak walaupun sedikit dengan penuh keikhlasan. Silakan kikis kecintaan pada dunia. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Rasul Majlis Al-Muhtaram, doktornya, tuan-tuan yang dikasih saya. Tuan-tuan, saya nak tambah dua. Doktor, saya kata infak ada satu lagi. Satu lagi, ingat Nabi SAW bersabda yang mahumnya, jika sekiranya tuan-tuan dalam rumah kita ini, kita tak baca Quran, rumah kita seperti mana tanah kuburan. Saya tuan-tuan, pertama kali yang mengisahkan saya buat Mahat Hafiz ni, saya jumpa hadis ni. Ya Allah, kalau tak baca Quran, rumah aku macam kubur. Macam mana nak hidupkan rumah aku ni? Maka dalam hati saya, ya Allah, aku nak anak aku hafal Quran. Anak saya nama hafal Quran. Yang sulung 23 tahun, yang akhir sekali umurnya 12 tahun. Hafal Quran. Lepas tu dalam hati saya, ya Allah, macam mana aku nak buat supaya Quran yang anak aku hafal esok berurusan. Saya hantar anak lelaki saya pergi Mahat Hafiz. Mahat Hafiz itu tuan-tuan punya dahsyat. 3 bulan tak boleh tengok anak. Jadi saya anak lelaki seorang dia, rindu tuan. Anak lelaki saya ni kalau jumpa saya, dia akan cium ketiak saya. Dia kata, bau ketiak ayah wangi. Aku cium sendiri, aku tak mampu, tapi dia tak mampu. Tak tahu dia macam mana dia disorok. Kita rindu ke anak. Mahat Hafiz tu tepi Kaltek. Jadi saya bawa kereta tu bubur dan minyak ke Kaltek kan. Bubur tu, kami ada bubur tu, bukan bubur pun. Bubur tu, tengok anak. Anak aku ni tak nampak. Nak masuk tak boleh, 3 bulan kami tengok. Dia 3 bulan. Tiba-tiba, saya tengok, bukan anak saya yang keluar, ustaz tu keluar. Ustaz tengok tak? Dia sound direct aku tu. Aku belum sempat sound dia sound aku. Ustaz tengok tak? Ada saya pun minyak. Ustaz, kalau nak tengok anak Ustaz bawa balik, buat Mahat Hafiz sendiri. Buat Mahat Hafiz sendiri. Tercabar saya, ya Allah, aku nak tengok anak pun tak boleh. Sedangkan saya psikologi bang, kita ingat apa orang yang kita ingat selalulah tangkap wajah. Tuan-tuan sayang isteri, tengok wajah isteri. Sayang Dr. Mia, tengok. Kita tengok wajah tu, kita akan bayang ketika mana kita tidur. Tengok dia tahu tak, janggut dia macam mana, dia senyum macam mana, nampak gusi kan, nampak gigi, nampak korong, dia nampak dia senyum lah. Nampak, boleh bayang lah kan. Sebab kita dah kenali dia. Ni anak kita sayang ni, kita nak tengok dia tak bagi. Ya Allah, saya buat macam mana? Satu hari tuan-tuan, adik saya nak kahwin. Saya telefon, Ustaz, boleh tak adik saya nak kahwin, nak ambil? Tak boleh Ustaz, ni undang-undang Mahat Hafiz. Baru masuk 2,000, tak boleh. Dia tak, adik saya nak kahwin ni, tak boleh Ustaz. Bila tak boleh tuan-tuan, anak saya buat macam mana? Pukul 12 dia lari kepada Mahat Hafiz, berjalan kaki selama 3 km. Balik tengok. Macam mana balik? Ayah saya lari tak mau pergi dah. Hang lari macam apa? Ni maksud nak nikah, dia takkan tak boleh balik. Lepas tu macam mana? Tak mau pergi dah. Tak mau pergi ni macam mana? Tak mau pergi, tak apalah. Dia duduk di rumah 4 bulan, Mahat Hafiz tak ada apa ni. Ya Allah, macam mana anak tu ni 4 bulan ni, saya buat macam mana? Akhirnya tuan-tuan dalam hati saya, ya Allah, aku nak bina Mahat Hafiz mengikut ciri aku. Saya fikir, saya ni minat sukan.
Saya dulu pemain bola tampar Pulau Pinang, wakil Pulau Pinang. Spiker. Sebab tu saya guru disiplin. Siapa nak kena menambah kan? Dia buat macam spiker tu dah. Jadi aku minat sekali. Okay. Saya minat futsal, tapi tak pandai sangat. Saya minat badminton ni. Pukul 9 ni badminton ni. Di Jambi Tepat ni. Pukul 9 dah. Dia ceramah panjang sangat. Banyak sama. Tak dapat tau. Pukul 9 lagi ada ni. Dia badminton ni. Lepas ni badminton terus balik. Esok pukul 9 ada program di Plus. Pukul 9 esok. Lepas pukul 9 terus pada start. Malam ada ceramah di Yang. Allah tuan-tuan biasa hidup ni. Saya ingat dari tembok ni lah. Saya datang selama di antara paling hebat apabila saya ditukarkan oleh kerajaan ke sini. Kerana apa? Memang saya sound direct tuan-tuan. Saya kalau baca khutbah saya duduk atas, saya tak takut lah. Kan, walaupun ini takut lah kan, tapi duduk ada dalam baca khutbah. Pernah satu ketika saya baca doa, Ya Allah, kau kalahkanlah pemimpin yang zalim dalam pilihan raya akan datang. Saya doa lah sampai yang zalim kalahkan. Tiba-tiba ada seorang, dia report, dia kata kepada orang yang dia punya. Akhirnya saya ditukarkan 24 jam daripada Pulau Pinang ke Pulau Kedah. 24 jam. Ketika ditukar tu, saya tak dapat gaji selama 3 tahun. 3 tahun. Pulau Kedah Selangor. 3 tahun tak dapat gaji. Macam mana saya dapat gaji? Saya bawa orang pergi umrah. Umrah lah dapatlah sikit gaji untuk belanja. Di Mekah, tuan-tuan, saya dah 7 bulan pergi Pulau Kedah, betul tak nak pergi lah. Dan gaji tak dapat. Saya bawa orang pergi umrah. Di umrah saya doa, Ya Allah, siapa Ya Allah yang buat zalim kepada aku, Ya Allah, Tuhan tunjuk Ya Allah. Siapa yang buat zalim, Tuhan tunjuk. Orang yang buat zalim kat saya kalah dalam pilihan raya yang berikut. Kalah tuan-tuan. Dengan majoriti yang cukup besar. Dalam hati saya, aku nak buat mat tafiz. Alhamdulillah, saya ceramah di Pulau Kedah. Hari yang keceramah, forum saya yang pertama ialah di Masjid Negeri Shah Alam. Saya, Datuk Abbas Sandir, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Forum mula famous. Dulu famous dah, masa itu motivasi. Mula famous. Bila mula famous, dalam hati saya, aku nak buat mahat tafiz. Saya pun, tuan-tuan, saya nak buat mahat tafiz. Tuan-tuan, dengan izin Allah, ada seorang hamba Allah di sana. Ustaz nak buat betul ke? Ya. Ada tapak tak? Ada. Ayah saya wakaf 3 ekar. Ustaz, dia tengok pun tidak. Nak ambil. Cek 20 ribu. Saya bawa balik. Ayah, buat tapak. 20 ribu boleh buat apa tuan-tuan? Partner saya kontraktor. Partner saya ni gaji apa pun tidak. Tuan-tuan, tapi dia ada basic, dia buat 20 ribu. 20 ribu buat tapak, tiang satu. Saya balik partner, tapi kita macam mana? Tu tiang. 20 ribu tiang lah. Tiang lah. Allah Akbar. Ceramah pula. Ceramah masuk Ramadan. Saya duduk di Selangor selama 3 bulan. Putih darah. Pergi mana? Tolong. Lepas saya nak buat mahat tafiz, saya nak buat mahat tafiz. Alhamdulillah, orang Selangor menerima dalam bulan Ramadan itu 600 ribu. Orang Selangor pemurah dulu. Saya balik, partner, buat dewan. Buat dewan kan? Satu. Bumbung tak ada. Bumbung tak ada, macam mana nak buat? Saya telefon sahabat saya, nama Ustaz Azli Bahri. Ustaz, boleh tak bantu turun? Dia kata, insyaAllah, kita buat kemah, dia turun. Saya buat macam mana? Panggil Faiz. Saya tahu, sini ada Faiz. Kan, ada. Mana nak terangkan tangan dia? Ni Pak. Datang. Ketika itu, kemah dia sedap. Menyanyi dalam kemah. Tuan-tuan dalam kemah. Baru ada sikit. Mereka buat persembahan. Malam tu forum tuan-tuan. Dapat 36 ribu. Satu rantai emas 16 ribu. Cincin gelang semua hampir dekat 50 ribu. Saya tengok, ya Allah, bumbung ni saya tanya 200 ribu. Ada 50 ribu ni. Macam mana nak buat ni? Saya Cina kata 300 ribu. Saya tanya Melayu dia kata, Ustaz, saya boleh beli besi 120 ribu cukup. Saya kata, boleh ke nanti lepas macam studio dekat Terengganu mana? Ustaz, yakin Ustaz, saya mampu buat. Saya kata, aku ada 50 ribu ya, nak beli barang. Dia beli besi yang besar.
Letak, tak ada duit. Saya datang selama pula. Saya ceramah. Masuk Ramadan, dapat 1.2 juta. Orang Selangor hebat semua. Siapa orang Selangor makanan? Yang aku. Semua stadium betul. Alhamdulillah, akhirnya naik Mahat Hafiz, naik Dewan dulu. Siap apa semua? Dah siap, saya buat Mahat Hafiz. Saya ceramah lagi. Ketika tu datang doktor, datang ustaz. Doktor kutipan derma bertambah. Yang paling hebat ketika doktor Mia datang, Doktor Muhammad Ilham, kita dapat dekat 18,000. Kemudian saya wawa, saya nak buat kolam menang. Ada seorang hamba Allah daripada Segambut. Saya datang, Ustaz, kolam menang, Ustaz nak buat kan? Ya, Bapak, saya tak tahulah, Ustaz, kolam menang tu saya punya. Pergi cek kontraktor tuan-tuan, kolam menang itu bernilai 187 ribu. Mantap, saya ada kolam menang. Berbanyakkan wang infak. Bila saya hantar mesej balik, bang, terima kasih bang kerana menginfak sebanyak-banyak ini. Dia hantar balik, Ustaz, kami bantu Mahat Hafiz Ustaz, kami tak pusing pun tak beri, malahan rezeki kami lagi tambah. Di antara orang yang paling hebat, betul cari dekat Johor Bahru Nilai ini, ada seorang hamba Allah nama Lambak. Kalau dia dengar kenal kita, Lambak duduk di Johor Bahru. Orang yang setiap bulan menginfak Mahat Hafiz saya setiap bulan 3,000, tak pernah habis. Saya hantar mesej kat dia, Ustaz, saya infak setiap bulan 3,000. Allah tambah Ustaz ratusan ribu keuntungan syarikat saya. Bang, rezeki Allah. Alhamdulillah, masuk Mahat Hafiz. Saya pun, anak saya belajar. Bila belajar, saya beritahu, alhamdulillah ni semua infak orang. Hantar Mahat Hafiz saya, anak yatim free. Free of charge. 6 orang anak yatim. Kita jaga anak yatim, orang bagi rezeki, Allah bagi rezeki kat kita. Allah Akbar, tak rugi. 6 orang anak yatim. Sebulan sampai 40 ya. Makan macam tu lah. Makan, orang makan, kita makan. Lepas tu dulu lagi. Sebulan saya kena ada 16,000 sebulan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, anak yatim saya bela free of charge. Allah bagi rezeki kat saya. Ni saya terima lagi, Allah bagi rezeki dia. Alhamdulillah, tahu dah. Dibutuhkan dibutuhkan. Dibutuhkan ada. Tapi kalau ada di sebelah Mahat Hafiz itu umur 67. Kalau Ustaz nak boleh. Sekarang baca tu orang. 30 kan? 30. Alhamdulillah tuan-tuan. Bila ada Mahat Hafiz itu banyak orang infak. Bila banyak di antaranya yang paling hebat, ada seorang hamba Allah masa ke forum, dia bagi rantai. Dia tanya dia, Pak, rantai nak buat apa? Gelang buat apa? Dia kata, Ustaz, buatlah apa benda. Saya kata, Kak, apa benda ni bagi orang lalu? Mahu masuk Mahat Hafiz saya, tak ada titi. Mau dah saya buat titi. Dia kata, Ustaz, buat. Saya buatlah titi. Dan titi itu menjadi kegunaan orang kampung sekarang. Cukup bersyukur. Allah. Sebab apa? Saya dah nampak ni, Ruang infak tu kehebatan. Tuan-tuan, nak duit? Tentang orang keluar. Allah bagi kita. Tak rugi bang. Ni kadang-kadang kita kata Allah keluar rugi. Tak rugi bang. Tak ada apa dah. Orang yang sedekah dia bagi negara. Cuba bayar kalau malam ni kita ada lebih kurang dalam 1,000 orang. Seorang 10 ringgit. Kita dapat berapa? 10,000. Dia dah. Fully boleh buat ekon. Ni ekon tangguh. Ada tangguh. Tangguh. Mana anak situ? Angkat nak bangun. Abang orang suka mau gaya. Dia bikin kurun. Wah malam ni, cuma 10 ringgit, dah 10 ringgit. Kalau 20 ringgit, 20,000 malam ni. Cuba kita tengok, hari ni kita dapat berapa dah dalam? Kira lagi. Dah kira lagi, 50 ringgit banyak tak? Aku tahu dah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, saya nak bagi kehebatan ni tak nampak kalau kita buat. Adik saya berkata ni, boleh tengok. Adik saya Fatur Rahman, Ustaz Fatur Rahman. Anak dia yang sulung tuan-tuan, ni, diaphragm. Dia lagi sign, diaphragm ni pecah. Usus semua naik attack. Tolak paru-paru dia jadi kecil sekarang. Dia menangis ni. Doktor kata, kalau ada harapan tu 2 minggu. Dia telefon abang, tuan-tuan bila sini tak tahu nak buat apa. Macam mana bang? Saya duduk gelentar. Bang, macam mana? Saya kata, Man, ingat lagi dalam lagi. Anak Allah tolong kan? Aku sedekah. Ni, duit gaji dia bulan tu, semua ada sedekah. Operate tuan-tuan. Alhamdulillah.
Allah tuan-tuan, saya kata hang sedekah banyak-banyak apa dah hang bagi dah. Allah bantu dia dah. Saya kata alhamdulillah sekarang anak itu sudah berumur 10 tahun. Ni kesat ni dulu besarnya. Sekarang kesat dulu bersini ke sini. Dia kata bang, bang dengan sedekah Allah bantu kita. Bang, pakcik, kakak, kalau nak tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan buat. Di antaranya Quran jangan tinggal baca. Rumah kita akan percaya. Orang datang tengok tenang. Rumah walaupun berselera. Ini tenangnya Allah Ustaz. Tak percaya buat bang. Saya dah rasa nikmat. Nak cerita tak nanti. Satu lagi sedekah. Hebat dia tak tolong lagi. Nak cerita tak nanti kita dapat. Saya cerita. Pernah saya ceramah, tuan-tuan, macam Ustaz Mia. Dia ceramah, dia bagi orang RM50. Dapat RM500. Ada seorang hamba Allah yang telefon. Nama Yusran. Dia telefon, Ustaz ada forum kan? Ya. Tak tahu mungkin nak bagi lagi bawah. Tidak ada awak ni. Dia bagi RM500. Bagi kat saya minta kenal. Dia kata, Ustaz bagi kat Ustaz Dr. Mia, bagi kat Ustaz Azri, nak Ustaz. Tidak sambut. Saya pun tak buka. Kalau bagi saya, ni sahabat kita ni, sampai-sampai tu boleh bagi. Saya ambil gambar Ustaz. Tuan-tuan ambil gambar. Kalau bagi saya, kalau dia telefon saja ada bukti. Rupanya 4 hari lepas tu dia telefon. Ustaz, dah pergi ke belum? Saya buat hantar, tuan-tuan boleh WhatsApp. Saya yang bagi. Cuba kalau tuan-tuan bayang, kalau saya tak amanah. Dia tak bagi, dia tahu tak? Dia tak tahu apa. Dia tak dapat apa. Walaupun bagi 50, apa dia dapat? Bagi apa amanah dia tak? Bukan bagi amanah, amanah. Dia faham tu? Ataupun saya tarik sekali, dia tahu tak? Dia tak tahu. Tapi saya bagi alhamdulillah turun, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita kawan baik. Kalau tak baik, tak bagi dah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan yang dikata, saya buat apa tu? Saya pernah, dia cerita, mak saya ceritakan lagi. Mak saya segala-galanya. Sebab tu kalau tuan-tuan ada mak, bantu mak. Kalau ada anak yatim, bantu. Ibu tunggal, bantulah. Baru dia isi dia tanya, ni apa? Apa nak bantu kau ada kahwin seorang lagi? Boleh. Saya cari dia. Cari betul tak? Saya cari. Saya pun seorang mak. Apa nak bantu kau? Abang ambil yang umur 60. Allah. Dah nak bantu dia tak ambil 60. 60 pun dah mau. Abang, mai nak masuk dalam bilik. Gigi pun tak ada. Kenapa boleh dia mampu tu kan? Ni, mak. Saya buka doktor. Bagi cikgu. Ada 200 bagi nama. Mak nama. Mak saya siap. Dia tengok-tengok. Dek-dek ada duit kak. Sebenarnya saya bulan tu duit pun tak ada. Dek-dek ada duit. Dek-dek tu budak-budak. Dalam siap. Dek-dek ada duit kak. Dia akan bayar belakang. Sebab dia siap. Mat hari jemput. Dek-dek ada duit kak. Saya ada. Dalam hati ada. Tapi bang ingat, kita buat baik kepada orang, Allah balas cash. Ambil lah mak beli barang. Anda ada duit ni? Ada. Dalam tak ada. Ambil ni mak beli barang. Dia tu akan tangan mak. Ya Allah, bagilah anak tu ni murah rezeki. Saya beri makan dia mak ni. Tahu 4 jam. Tiba-tiba orang telefon daripada telefon kita. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah hari tak? Ya. Tu okey. Bagus. Ni ada. Assalamualaikum. Ni siapa? Aku geram. Ada tengok ni siapa Ustaz? Ni Ustaz lah. Ya. Ustaz boleh datang ke telefon Ustaz? Ustaz ganti Datuk Harudin tak boleh datang. Boleh tak? Boleh tak? Minyak ada. Bawa kita tak lalu tuan-tuan 3 jam sampai dah. Saya bawa memang 200 ke bawah lah. Sampai rupanya saya ganti Datuk Harudin. Sebelah saya Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelah saya pergi Datuk Abu Azadin. Saya ganti Datuk Harudin. Saya din apa pun tak ada. Menggigil ni. Ni Datuk ni kan Dr. Zulkifli cakapnya kalau perlu kita bersyukur kepada Allah. Saya dia nak Allah sama direct. Mana boleh kita takkan awak takkan Jumaat depan Ustaz Allah ini nak mati ya. Datuk Abu Hasan mana gedok dia? Dia jarang dia. Dr. Zulkifli pun mana gedok? Drama betul ya. Saya panel pertama. Kita pun fakta semua. Fakta yang pertama, fakta yang kedua, fakta yang ketiga. Dr. Zulkifli dengar tu. Hangguk kan? Saya ceramah
bagi fakta dia hangguk. Ni saya ceramah ni kita follow dekat 2 jam lah. Ada di kalangan tuan-tuan hangguk pun dah. Nampak sangat menyokong kerajaan. Hangguk lah sikit. 2 jam lah tadi korang beli. Saya pun dah tengok-tengok dia pun hangguk. Saya pun round kedua saya buat lawak. Dia buat lawak. Dr. Zulkifli gelap. Gelap macam bakal jenazah pun. Datuk Abuan tak gelap pun. Ni kami semua orang ni dekat 2 jam lah. Dr. Mia, Dr. Ustaz Syed saya buat lawak. Ada di kalangan tuan-tuan gelap pun tak. Kau pun dia gelap lah sikit. Senyum pun dia gelap. Bilakah senyum itu sedekah? Duit tak bagi senyum pun dia gelap. Bagi senyum. Wow! Tengok baru senyum. Terkejut baru senyum dekat. Nasib dah syahid dekat. Senyum dia tidak sedekah. Orang buat lawak. Ada semua mereka senyum. Alhamdulillah. Tak ada senyum. Kan? Saya bakal senyum lepas habis. Habis dia mau bagi sampul lah. Sampul kan bagi sampul. Saya pun ambil esok sekolah. Kan saya pun letak dan meja pergi sekolah, perhimpunan pagi. Lepas perhimpunan pergi kantin. Mama, mi goreng satu. Mama tumis dia baru terfikir. Mi goreng apa? Duit tak ada. Mama cancel. Kenapa ustaz? Saya puasa ni. Puasa apa duit tak ada? Baru terfikir. Sampul. Teruk pintar. Lepas 2 setengah balik cari sampul. Bagi kat mak 200. Kau buka sampul ada berapa? Ada 4,000 ringgit. InsyaAllah. Tengok. Tuhan bayar cash. Malam ni jangan bagi 4,000 lah. Agak-agak betul lah tuan-tuan. Psikologi pandai. Alhamdulillah. Tengok. Bagi kat mak. Tuhan bayar cash. Bang, itulah kehebatan sedekah. Tuan-tuan nak buat bang. Bila dapat. Mungkin tak sekarang. Mungkin 2 tahun, 3 tahun akan datang. Anak kita jadi manusia pun jadilah. Anak kita duduk dalam rumah tak ada masalah. Jadilah. Mungkin sedekah. Isteri kita tahan kita. Jadilah. Mungkin sedekah. Kita ada mak ayah. Boleh tahan mak ayah kita. Mak ayah kita tak ada masalah. Mak mentua tak ada masalah. Mungkin sedekah. Bang, syukurlah bang dengan nikmat Tuhan bagi. Ambil nikmat sedekah ini sebagai input kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dimaklumkan forum kita malam ni sampai pukul 9 saja sepatutnya. Lepas tu saya rasa sangat tertarik dengan perkongsian Ustaz Abdullah Khairi tentang ma'at tahfiz beliau. Tadi kita dah lancar dengan untuk masjid. Boleh tak Ustaz kalau kita lancar sekali lagi khusus untuk ma'at tahfiz malam ni? Boleh Sebab saya rasa ada di kalangan kita yang insya-Allah berminat juga. Dia dah ada saham di masjid ni. Dan insya-Allah dia nak juga ada saham pahala bersama Ustaz Abdullah Khairi di Syafi'i. Jadi kita akan buka sejadah nanti orang lelaki bagi orang lelaki, orang perempuan bagi orang perempuan. Kita sama-sama menyumbang untuk tahfiz Syafi'i di Babina. Saya semangat sangat sebab saya pernah sampai di sana dan tengok keadaan yang sangat menarik. Kalau ada di kalangan kita yang ada peluang ke Penang, pergilah juga tengok kat sana. Kat mana Ustaz? Banyak pulau? Banyak? Nasi Glukok kan. Boleh carilah tempat tu. Sebut je Pondok Ustaz Abdullah Khairi, masyarakat kat sana tahu. Sebagai kesimpulan perbincangan kita pada malam ini, saya nak bagi masa sedikit lagi kepada orang yang dari jauh lah. Ustaz Izhar dia orang bagi ni dah. Ustaz Abdullah Khairi buat sedikit lagi kesimpulan keseluruhan perbincangan kita pada malam ni. Saya silakan. Silakan. Bagi betul. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, akhir 5 minit tuan-tuan. Nabi SAW sebut, ala inna rahal islami da'irah fadur ma'al islam haisdah. Ketahuilah paksi kisaran Islam sentiasa berfungsi. Walau macam mana pun Islam ni nampak indah ke, cantik ke, berat sebelah ke, tuan-tuan suka tak suka, fadur ma'al islam haisdah. Duduk dalam Islam tuan-tuan tak pergi. Ala innal Quran wal sultan sayaftariqani fadur ma'al Quran haisdah. Quran dan pemerintah akan berterikat. Tuan-tuan kena pegang Quran. Tak pergi tuan-tuan. Kemudian dia kata apa? Saya kuno alaikum umarah fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum.
Akan lahir di kalangan kamu pemimpin yang kamu taat mereka dan sesat kamu. Kalau kamu lawan, dia bunuh kamu. Kita nak buat macam mana? Kita kena pegang Islam dan Quran. Tuan-tuan, fikir yang wahai orang yang duduk Sungai Ramat, pegang ini Quran, Islam, insya-Allah kita selamat. Kemudian kita nak buat macam mana sahabat tadi? Kanaf'alu bil hawariyin, jadilah penolong-penolong agama Allah. Saya hanya mampu berceramah, tuan-tuan. Ada orang mampu dengan sebab bagi sebab. Ada orang mampu dengan hadir. Hadir malam ini pun di antara kemampuan yang cukup hebat. Bukan senang. Kalau lah kita ceramah, tuan-tuan tak hadir macam mana? Problem tuan-tuan tu, maki-maki usah tunggu, duduk. Sagi macam tu, sagi macam tu, sagi duduk juga. Nombor macam duduk. Duduk tu. Kan? Faduru ma'al Islam. Kita kena duduk dalam Islam. Kan? Hawari penolong-penolong agama Allah. Kita tolonglah. Kita boleh ceramah. Tuan-tuan boleh bantu. Tuan-tuan boleh datang. Macam profesor, dia boleh ceramah. Tapi duduk dengan ceramah, tuan-tuan. Apa yang kita pun boleh bantu. Macam mana? Hawari nusyiru bil manasyi. Zaman Nabi Isa, tuan-tuan, zaman Nabi Musa, nusyiru bil manasyi, penolong agama Allah itu 3 gaji berapa? Kita kena gaji ya? Gaji pun tak kena potong. Dia datang rumah Allah digaji kena potong tak? Tak ada, minta keluar sikit. Nusyiru bil manasyi, mereka digaji kepala. Wa humilu ala al-fasham, disalib di tiang salib. Nak Islam disalib di negeri kita kena tak? Ya, tuan-tuan, semata duduk 2 cara untuk manfaat, tu pun ada orang gelisah. Nusyiru bil manasyi wa humilu ala al-fasham, mautun fi ta'atillah khairun min hayatin fi maksiatillah. Mereka kata apa? Mati taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam harga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang, jadi orang yang taat bang, tak rugi bang. Dunia untuk akhirat kita bahagia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dapatkan buku saya ni, kalau nak bantu tu, harga dia RM20 nampak ni. Ya, Dr. Mia punya harga RM20 nampak. Tapi dia dikit, aku tebal. Orang jauh dia. Aku sama, kakak. Nampak sangat untung lebih. Dan lagi tak betul. Sound dia. Dia pakai buku ni. Ada ke mana buku tu? Buku tu ada kat mana sekarang? Sahabat kita Ada website dia. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung perbincangan kita. Dalam Kurawang Senda pun banyak pengajaran-pengajaran. Moga-moga kita dapat sesuatu lah untuk kita pulang. Dan insya-Allah sebagai kesimpulannya, kita harapkan pada jemaah yang hadir pada malam ini, kita melihat nasihat-nasihat daripada kedua-dua panel kita. Bukan sahaja kita hadir majlis ilmu kerana gabungan pada malam ini, maka hadir jugalah dalam majlis ilmu yang seterusnya. Mungkin ada Ustaz Izhar, kita biasa tengok kat TV, Ustaz Abdullah Khairi kita biasa tengok di YouTube. Ada ramai lagi ustaz-ustaz yang tak masuk TV, yang tak masuk YouTube, tapi ilmunya lagi hebat daripada yang masuk TV, masuk YouTube. Ada guru-guru yang tak masuk TV, tak masuk YouTube, tapi amal solehnya lagi hebat, tak tinggal tahajud tiap-tiap malam. Carilah keberkatan ilmu tersebut, carilah keberkatan berada dalam taman syurga di dunia. Moga-moga memudahkan kita ke taman syurga di hari akhirat. Bawa isteri, bawa anak-anak, bawa keluarga. Di sinilah benteng terakhir rumah di masjid ini. Saya minta maaf dalam kembalian medali nomor ini kalau ada sebarang kekurangan. Moga-moga ada manfaatnya. Saya sudah balik pada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.